terima kasihlah semua yang hadir Satu Malaysia yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi saya kenalkan diri saya Haji Baharudin ialah pegawai pendidikan daerah di Jasin ini. Jadi alhamdulillah kita dapatlah bersama-sama pada petang ini untuk perbincangan. Kita perkongsian berkaitan dengan amalan terbaik, perkongsian penulisan amalan terbaik, kajian tindakan dan penulisan artikel. Jadi insya-Allah kedua-dua penceramah kita akan menerangkan tentang bagaimana perjalanan program kita untuk menghasilkan artikel yang terbaiklah pada tahun ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, sebenarnya di peringkat PPD Jasin alhamdulillah sebab sebelum ni kami telah mengeluarkan kalau tuan-tuan tengok ini adalah artikel yang pertama lah yang ataupun bahan yang pertama yang dikeluarkan oleh PPD Jasin selepas saya masuk ke PPD Jasin di akhir tahun 2014. Pada tahun tersebut atau 2 tahun sebelum tu PPD Jasin menganjurkan Carnival PLC di PPD. Jadi saya melihat banyak artikel atau bahan-bahan atau amalan terbaik yang dikongsikan oleh semua warga PPD Jasin kepada sekolah-sekolah di Jasin lah. Jadi saya rasa itu adalah satu yang kehilangan lah kalau sekiranya kita tidak dapat mengumpulkan artikel tersebut dan bahan-bahan tersebut. Jadi alhamdulillah pada tahun 2020 lah kita dapat terbitkan untuk edisi 2019. Seperti yang dan alhamdulillah juga pada tahun sebelum ni tahun 2020 kita berjaya menghasilkan perkongsian amalan terbaik PLC yang ini kita buka kepada peringkat kebangsaan yang mana penulisan ilmiah kajian tindakan dan artikel PPD Jasin 2020. Pada kali kedua penerbitan kita ini kita melibatkan profesor daripada KUIM sebagai ketua panel penasihat penulisan kita dan iaitu Profesor Datuk Dr. Haji Baharudin Putih sementara pensyarah daripada KUIM atau Universiti Melaka sebagai penceramah kita lah penasihat kepada penulisan kita. Jadi dua lah. Kalau tengok ada dua lah artikel kita yang telah alhamdulillah kita terbitkan di peringkat PPD Jasin. Sebenarnya penerbitan ini memang saya cerita sikitlah pengalaman saya walaupun ada yang pernah dengar. Sebenarnya penulisan ini adalah satu yang cukup memberi manfaat kepada kita sebenarnya. Kalau dalam Islam pun, minta maaflah saya sebut sini, kepada yang bukan agama Islam ambillah sebagai panduan saja, iaitu ada 3 amalan anak Adam yang apabila dia tiada di dunia akan menjadi bekalan yang berkekalan dia. Walaupun dia dah meninggal. Pertama adalah doa anak yang soleh. Yang kedua, itu pun kita tak pasti anak kita doakan kita atau tidak. Yang kedua adalah rezeki yang diinfakkan. Kita pun bukan kaya mana kan nak infak dan sebagainya. Tapi satu ni yang memang cukup hebat kalau guru-guru kita lah sebagai warga guru kan, iaitu ilmu yang dimanfaatkan. Dan seperti yang saya lihat lah apabila PLC kita adakan di peringkat PPD Jasin, perkongsian amalan terbaik tentang Carnival PLC itu banyak sebenarnya amalan-amalan yang kita boleh berkongsi. Jadi alhamdulillah kami dapat bukukan dan penulisan-penulisan ini sebenarnya insya-Allah tuan-tuan puan-puan saya kata pada diri saya sinilah, insya-Allah dia akan berkekalan walaupun kita dah tak ada. Dan ilmu ini akan boleh digunakan oleh sampai bila-bila. Selagi penulisan ini ada di muka bumi ini. Jadi ilmu ini akan dipanjangkan insya-Allah. Daripada saya nampak kalau kita bentang amalan terbaik dan sebagainya, kalau kita buat secara secara lisan ke atau kita present dan sebagainya, dia akan habis kat situ saja. Dan mereka mendengar saja yang dapat. Tapi yang ni kalau dari segi penulisan alhamdulillah dengan inisiatif PPD Jasin kita dapat menghasilkan penulisan-penulisan ini dan ini boleh membantu tuan-tuan untuk mengembangkan amalan terbaik yang tuan-tuan amalkan dan pada masa yang sama untuk pengetahuan tuan-tuan, penulisan ini juga merupakan satu merit terutama kepada tuan-tuan puan-puan adik-adik saya yang ada dalam sini lah dan juga rakan-rakan pengetua besar untuk naik pangkat ke Dusasi ke grade 54 ke 52 ke 48 dan sebagainya. Kerana salah satu elemen yang biasa ditanya ialah penulisan. Dan hasil penulisan ini memang ramai daripada kita berminat, ada kemampuan untuk menulis tapi nak cari siapa yang nak terbitkan. Itu masalah dia. Jadi alhamdulillah. Jadi PPD Jasin dengan inisiatif yang ada, pertukaran kita biddingkan sikit untuk pertukaran untuk menghasilkan artikel-artikel ni. Kita buat secara percuma. Maksudnya tuan-tuan hasilkan artikel saja insya-Allah.
Kalau bersesuaian kita akan terbitkan. Dan ini boleh jadi panduan ataupun rujukan pada kita lah, dan juga generasi akan datang, dan juga jadi kenang-kenangan pada kita. Mana tahu kita dah besar nanti, boleh tunjukkan pada cucu kita, tengok nenek dulu, atuk dulu buat artikel, masuk dalam buku ni dan sebagainya. Ini semua kenangan-kenangan. Sebab di situ juga ada gambar-gambar kita lah. Okay? Dengan program yang kita buat. Itu satu kenangan lah. Dan juga kenaikan pangkat memang salah satu elemen yang saya nampak lah. Bila saya di Temu Duga di G54, 52, rakan-rakan pengetua atau penolong kanan, antara kelemahan mereka ialah tak ada artikel yang diterbitkan. Jadi ini kami bagi peluang lah pada semua kita yang ada dalam Google Meet ni, yang berkemampuan untuk bersama-sama mengeluarkan artikel. Dan tahun lepas ada pengetua kita, disebabkan mungkin dia ada kesempatan untuk keluarkan untuk terbit artikel, dia berkongsi dengan rakan guru yang lain. Boleh ya? Kalau pengetua guru besar di sini, kongsilah dengan seorang lagi rakan guru untuk menghasilkan satu artikel yang terbaik dah. Jadi alhamdulillah. Okey, dan untuk pengetahuan tuan-tuan semua, artikel kita ini sebenarnya kita lancarkan. Yang melancarkan kedua-dua artikel kita atau buku kita ini adalah tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka. Ini pada tahun 2020 lah, artikel untuk 2019. Tapi pada tahun 2020 saya serahkan kepada TYT dan TYT kita, dan satu lagi ialah ini pada tahun baru ni lah 2020, untuk artikel 2020 diserahkan oleh Ketua Panel Penulisan kita, iaitu Dato' Dr. Haji Baharudin Putih, Profesor Dato' Dr. Haji Baharudin Putih, yang diserahkan kepada TYT Tun Sri Serta Dr. Muhammad Ali Rostam untuk sebagai melancarkannya. Jadi 2 kali Tun yang berbagai Tun telah melancarkan artikel kita ni. Jadi alhamdulillah mendapat pengiktirafan. Dan baru ni saya terima surat penghargaan daripada TYT Tun daripada pejabat beliau, menghasilkan penghargaan ke atas penerbitan artikel-artikel kita ini. Jadi maksudnya artikel kita ini alhamdulillah bukan kita nak berbangga, tapi alhamdulillah mendapat pengiktirafan lah di peringkat negeri dan kebangsaan. Okey, dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, saya cerita sikitlah tentang penulisan ini. Ini saya tunjukkan penulisan saya. Okey, buku teks dan buku rujukan. Saya berjaya menghasilkan hampir, kalau tak silap saya, 17 buku ada bersama dengan kementerian masa itu, bersama dengan Tan Sri Ghaffar Mahmud KPPN, menghasilkan buku jati diri, buku macam-macam lah buku ada 17. Begitu juga dengan artikel saya sendiri, dengan buku teks geografi dan sebagainya. Okay, berdasarkan pengalaman menulis buku inilah, pertama, mudah untuk kita mengajar. Yang kedua, dari segi sumber kewangan, betul untuk pengetahuan tuan-tuan, saya pun juga ditawarkan untuk menulis dalam akhbar, berita harian utusan. Ini antara artikel saya lah yang keluar, yang mana bila kita menulisnya, masa itu baru bekerja kan, jadi sumber kewangan kita pun tak banyak. Jadi inilah sumber yang saya dapat dari segi tambahan lah. Dan untuk pengetahuan tuan, rezeki daripada menulis buku inilah dan artikel inilah saya boleh awal lah, alhamdulillah Allah izinkan isteri saya boleh pergi ke Mekah. Jadi alhamdulillah. Okay. Banyak juga kalau tulis buku teks tu, sekarang ni saya dipahamkan kalau tulis buku teks mahu 150,000 atau 200,000 ringgit lah untuk seorang. Tapi masa saya tu tak banyak sangat lah. Jadi tapi keseluruhannya hampir 100k juga lah dari segi hasil penulisannya. Dan satu lagi, kalau untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok yang artikel ni, yang ni saya tulis 2013. Saya kursorkan supaya kelas tahfiz di seluruh asrama penuh. Okey, diadakan kelas tahfiz. Bukan saja di Mahat tahfiz atau macam kita di Melaka tahfiz cendera, tapi di seluruh negara kalau boleh asrama penuh mesti ada satu sekolah tahfiz. Kelas tahfiz. Alhamdulillah, berdasarkan artikel saya ni lah. Pada tahun 2019, SBP Islanda ada 14 sekolah asrama penuh seluruh Malaysia telah dijadikan sekolah model Ulul Albab untuk sekolah tahfiz. Nampak? Bukan saya nak bangga penulisan ni, bukan nak bangga disebabkan saya, tapi itulah kerana saya tahu ni apabila saya menulis ni 2-3 hari lepas tu ada pegawai daripada Kementerian Telefon, dia kata baguslah artikel ni, nanti dia akan bawa ke atas dan sebagainya. Jadi maksudnya penulisan ni impact kesan dia cukup besar. Dia boleh memberi impact lah, kesan yang begitu besar lah. Banyaklah kita boleh menulis kalau dalam artikel lah, kalau artikel macam ni boleh dapat dalam 600 dan sebagainya. Jadi itulah kelebihan-kelebihan kita dalam menulis lah. Dan kita pun boleh tegur juga sebenarnya dalam penulisan kita. Kalau macam saya boleh tegur tentang kerajaan pun kita boleh tegur tentang bagaimana penjualan rokok dan sebagainya. Itulah kelebihan-kelebihan dalam penulisan. Dan ingat
penulisan ni tak semestinya bukan mudah. Bukan mudah. Saya bila dapat tulis buku geografi untuk tingkatan 2 KBSM, masa tu KBSM diperkenalkan 1987. Selepas siap buku ni, ditawarkan pula untuk tulis buku bahasa Melayu. Saya ingat tahun 1 ke. Saya masuk, dipanggil ke bahagian buku teks kementerian. Tapi saya punya contoh saya ditolak. Sebenarnya, bukan mudah nak menulis. Mungkin tuan-tuan kata, alah senang aja untuk tulis untuk sekolah rendah. Ini buku saya. Tak semudah. Sebab label kita macam kita ni, belajar universiti, tapi fikiran kita sekolah menengah, kita pun guru sekolah menengah. Jadi nak turun label kita nak tulis buku sekolah rendah, tak semudah ada. Saya tak mampu. Jadi kemampuan tu bukan mudah lah. Sebab tu alhamdulillah pada hari ini kita ada beberapa tokoh kita lah, terutama Puan Haja Salbiah yang akan membantu kita untuk memastikan supaya artikel-artikel kita ini artikel yang berkualiti lah. Saya dipahamkan, proses kita buat nanti, saya dipahamkan ialah insyaAllah kita akan tuan-tuan akan beri pada kami abstrak dia, kalau kami dah terima apa semua, dan 10 yang terbaik kita akan minta bentang dalam Google Meet macam ni, dan kita akan bagi cenderamata lah. Pihak PBD akan beri hadiah dan cenderamata untuk yang 10 yang dibentang adalah kita akan rankingkan lah insyaAllah. Tapi yang kita akan terbitkan mungkin dalam 30 artikel, tapi yang bentangkan hanya setakat 10 saja. Dan 10 tu akan dihadiri oleh panel-panel dan mereka akan soal jawab lah. Itu kita buat penambahbaikan untuk tahun ini supaya hasil kita lebih berkualiti. Jadi kita tak nak yang kali pertama tu mungkin lah siapa hantar je kita bagi je lah untuk terbitkan. Tapi kali ni kita nak ada sedikit lah kualiti dia, dari segi kualiti penerbitan dia. Itu sajalah daripada saya, dan saya harap terutama adik-adik yang ramai ni yang baru-baru lagi dalam bidang pendidikan ni, pegawai-pegawai yang ada di PPD, di jabatan dan sebagainya, ambillah kesempatan. Sebab yalah, bukan senang awak nak terbitkan. Itu satu hal. Jadi dah ada penerbit ni, dah mudah ni. Jadi ambillah kesempatan, buatlah artikel dan kongsilah dengan yang lain-lain. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan, sebab buku adalah universiti yang boleh dibawa ke mana-mana. Yang lain tak ada. Yang ni lah yang akan berkekalan. Dan kalau boleh kita akan lesenkan penerbitan ini. Tahun lepas kita tak sempat. Maksudnya kita akan maksudnya orang lain tak diciplak lah. Apa bahan yang tuan-tuan pamerkan di sini insya-Allah. Cikgu Citra insya-Allah tahun lepas dah ada cadangan dia tapi kita tak sempat nak buat, tapi tahun ni insya-Allah kita akan cuba lesenkan. Maksudnya buku ini atau idea yang ada dalam buku ini tak boleh diceplak oleh orang lain insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Mungkin sebarang soal jawab nanti atau pertanyaan tuan-tuan boleh di akhirnya ke atau bersama dengan penceramah nanti insya-Allah boleh sama-samalah kita bertanya untuk mendapat perkongsian yang lebih detail. Dan siapa yang berminat, biasanya lah kalau ada di kalangan mereka yang berminat, insya-Allah Puan Citra kami akan adakan satu kumpulan telegram lah untuk kita buat sehinggalah selesai penulisan ni sehingga diterbitkan. Sebab saya tengok sini dah ada 200 lebih, 218. Mungkin yang berminat, kuranglah, kalau semua lagi baiklah. Itu saja daripada saya. Dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan perkongsian amalan terbaik kajian, tindakan dan penulisan artikel KPPD Jasin 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Begitulah tadi bunyi ucapan penghargaan dan yang bersemangat dari Tuan KPPD kita. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Haji Baharudin bin Husin atas ucapan itu sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, link kehadiran akan diberi 15 minit sebelum sesi kita berakhir. Taklimat kita pada petang ini adalah taklimat sesi dua hala, di mana jika ada sebarang pertanyaan, hadirin hadirat diminta untuk meninggalkan pertanyaan atau persoalan di ruang chat kita pada petang ini. Hadirin hadirat sekalian, kini tibalah masa yang kita semua nanti-nantikan, iaitu untuk mendengar sesi taklimat perkongsian amalan terbaik, penulisan kajian tindakan dan penulisan artikel yang akan disampaikan oleh figura kita, iaitu Puan Haja Salbiah Ninggal, Pegawai SIC Sektor Pembelajaran PPD Alor Gajah. Hadirin hadirat,
figura kita ini amat berpengalaman dan tidak asing lagi dalam bidang penulisan. Beliau telah menghasilkan sebanyak 12 buah hasil penulisan. Sebagai ingatan untuk kita semua, beliau juga merupakan salah seorang JU dalam bahagian penulisan kajian tindakan ini. Untuk tidak membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Hajah Safiah binti Ninggal untuk menyampaikan sesi perkongsian beliau. Majlis segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator Encik Masteri bin Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia mengamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Yang berusaha Tuan Haji Baharudin bin Hussein, Tuan PPD Jasin, timbalan-timbalan PPD dan pegawai-pegawai di daerah Jatin. Yang dihormati Tuan Pengetua, Tuan-Tuan Guru Besar, barisan pentadbir sekolah dan guru-guru yang saya kasihi sekalian. Juga rakan pembentang Puan Citra dan hadirin dan hadirat sekalian. Jadi hari ini saya akan terus membentangkan penulisan kajian tindakan. Sedikitlah saya ceritakan kerana penulisan kajian tindakan yang akan kita buat ini adalah penulisan pelaporan di mana sekiranya cikgu terlibat dengan baru-baru ini Jabatan Pendidikan telah mengadakan untuk penglibatan guru-guru untuk kajian tindakan. So penulisan yang kita bina itu adalah berdasarkan kepada penulisan pembudayaan kajian tindakan. Jadi untuk pengetahuan cikgu-cikgu, penulisan pembudayaan kajian tindakan ini adalah dibuat khas untuk melatih guru untuk membudayakan kajian tindakan dalam kalangan guru. Jadi kita tidak akan ikutlah penulisan pembudayaan tu kerana itu adalah peringkat penulisan kendiri. Kerana bilangan muka suratnya tidak hadkan. Jadi kalau penulisan pelaporan yang untuk kita terbitkan ni, kita akan gunakan format EPRD yang lama. Yang lama tapi masih mengikut kitaran EPRD lah, mengikut kitaran kajian tindakan. Kerana format EPRD yang baru mula akan diperkenalkan pada bulan 9 ataupun bulan 10. Okay. Jadi saya dah sharekan slide. Nampak cikgu? Nampak cikgu, nampak Puan. Okay, nampak. Terima kasih. Jadi saya sekiranya ada persoalan boleh ajukan persoalan. Nanti moderator boleh lihatlah di ruangan chatting sebab saya tak nampak ni. Okey, pertama sekali iaitu abstract. Saya tunjukkan penulisan ikut flow lah. Yang pertama apa, yang kedua apa secara terperinci lah cikgu-cikgu. Okey, abstract ditulis dalam satu muka surat, dalam satu perenggan, di mana biasanya abstract ni kita tulis condong dengan huruf yang condong. Di dalam abstract ni mengandungi tujuan kajian, bilangan responden, kaedah kajian, dapatan kajian dan cadangan kajian. Contohnya seperti inilah. Kalau kita tengok dalam abstract ni kita ada tajuk, yang saya beri contoh tajuk salah satu daripada kajian tindakan saya, teknik studi meningkatkan minat pelajar lelaki 4 amfibi terhadap mata pelajaran sains. Jadi cikgu dalam tajuk ni mesti ada 4 perkara. Yang pertama, tak kisah yang mana depan, yang mana belakang, iaitu 4 elemen yang perlu ada, iaitu apa itu sakit, apa sakit murid kita, apa dia ubatnya, apa kumpulan sasaran dan hala tuju. Okey, kalau kita tengok dalam tajuk yang saya ada ini, sakit saya ialah minat minat murid, minat pelajar lelaki 4 MPB. Ubat dia adalah teknik studi. Okey. Jadi kumpulan sasaran dia adalah 4 MPB, pelajar tingkatan 4 MPB. Dan hala tuju dia adalah meningkatkan. Jadi 4 perkara ni perlu ada, iaitu ubat, sakit, hala tuju dan kumpulan sasaran dalam tajuk yang kita kena bina.
Jadi oleh saya daripada sekolah mana dan ekstraknya. Jadi seperti yang saya beritahu tadi, dalam ekstrak kena mengandungi elemen-elemen beginilah yang paling ringkas di mana kalau kita tengok kajian ini dijalankan bertujuan. Lepas tu tujuan, kumpulan sasaran dia, apa teknik yang kita gunakan, kaedah, apa dapatan dan apakah cadangan pada masa akan datang. Itu perkara-perkara yang perlu ada dalam penulisan ekstrak. Biasanya kita tulis dalam huruf condong, single spacing dan satu perenggan saja. Biasanya dia tak lebih daripada satu muka. Okey. Boleh cikgu Okey. 1.0 yang pertama sekali iaitu refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Sekiranya kajian cikgu melibatkan kajian yang tidak terlibat dengan PDPC, contohnya kaunselor kaunselor ke, disiplin ke, jadi cikgu boleh buatlah refleksi permasalahan lalu. Okey. Jadi dalam refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu ini, antara perkara-perkara yang perlu ada ialah nyatakan masalah yang anda ingin baiki. Apakah masalah yang kita hendak baiki? Jadi lepas tu kita tengok, kita reflect buat pemerhatian terhadap sikap murid dan membuat refleksi. Lepas tu kita reflect diri kita, cara pengajaran, pandangan terhadap pelajar dan lain-lain yang menjadi faktor timbulnya masalah tadi. Lepas tu reflect diri termasuk juga penyataan latar belakang kita mengajar, berapa lama kita mengajar subjek itu, berapa lama kita mengajar di sekolah itu secara ringkas. Saya tunjukkan di sini bukti beberapa contoh cikgu ini beberapa contoh. 1.0 refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Kekurangan pelajar ni merupakan petikan yang diambil. Ini adalah petikan diambil. Persoalannya, mengapakah keadaan seperti ini boleh berlaku? Di mana didapati pelajar lelaki di IPT kian serius masalah kekurangan dia. Jadi apakah puncanya? Ini satu persoalan. Saya mulakan penulisan saya dengan satu persoalan. Jadi lepas tu saya mula membuat pemerhatian dan membuat refleksi. Jadi kelas 4 MPB merupakan kelas kedua akhir. Majoriti pelajar dari kelas ini adalah pelajar yang amat lemah pencapaian akademik. Ini adalah saya membuat macam seolah-olah membuat refleksi lah, membuat kesimpulan bahawa pelajar ni lemah matematik. Jadi lemah pencapaian akademik. Jadi bila saya membuat penyataan ini, saya mesti sertakan dengan pemerhatian, dengan bukti. Jadi apa bukti dia cikgu? Keputusan peperiksaan pertengahan tahun yang saya warnakan dengan biru ni adalah merupakan bukti lah, menunjukkan tidak ada seorang pelajar pun yang lulus mata pelajaran sains. Tidak terdapat perbezaan yang ketara dari segi pencapaian pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Jadi kalau kita tengok ini adalah merupakan pemerhatian dan refleksi kita sebelum kita menjalankan kajian. Itu sebab kita panggil refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Okey. Ini contoh lagi cikgu, sikap pelajar merupakan perkara utama yang menyumbang ke arah pencapaian akademik yang amat rendah. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, didapati pelajar perempuan lebih memberi tumpuan berbanding dengan pelajar lelaki. Ini saya nampak pemerhatian. Hampir semua pelajar lelaki seolah-olah langsung tidak berminat untuk belajar. Ini kalau cikgu tengok ayat ini adalah merupakan ayat saya membuat kesimpulan. Saya membuat generalization. Saya kata budak lelaki ni tidak minat untuk belajar. Apa bukti dia cikgu? Semasa sesi pengajaran dijalankan, didapati majoriti pelajar lelaki mengantuk. Ini saya boleh lihat. Daripada pemerhatian inilah menyebabkan saya membuat generalisasi menyatakan bahawa murid tidak berminat untuk belajar, murid lelaki. Ada pelajar meletakkan kepala di atas meja dan ada juga yang matanya kuyu macam tak larat nak angkat. Ini antara evidence ataupun bukti-bukti yang menunjukkan murid lelaki kurang berminat dengan mata pelajaran sains ketika saya mengajar mereka. Ini dia cikgu. Jadi dalam penulisan kajian tindakan, apabila kita menyatakan sesuatu, mesti ada bukti. Bukti itulah daripada pemerhatian cikgu. Pemerhatian bukan hanya melalui mata kita, mungkin melalui kita gunakan 5 deria kita. Mungkin melalui mata kita ataupun telinga kita dengar respon mereka. Kalau katakan benda tu melibatkan sens rasa kulit kita, kita pun boleh gunakan dari itu sebagai evidence untuk kita menyatakan sesuatu perkara itu. Okey, ni lagi cikgu. Melalui temu bual. Ni bila kita bertemu bual dengan murid.
yang dijalankan oleh pengkaji didapati 8 orang dari 10 orang pelajar kelas ini membuat kerja part time. Pak Cikgu Jadi ini antara data-data yang kita kumpulkan semasa refleksi PDP yang lalu. Okey, saya bacakan Cikgu Antara kerja yang dilakukan oleh pelajar ialah di kedai makan, kedai proses ayam, kedai runcit dan membersihkan bangunan cleaning service. Antara alasan mereka untuk bekerja adalah untuk menjelaskan hutang motor. Dia yang dah naik motor awal masa sekolah dah naik motor menyimpan duit untuk membuat lesen motor dan untuk belanja harian seperti menghisap rokok. Dia juga yang mengaku cikgu, budak-budak ni jujur hanya terdapat 2 orang saja pelajar dari kelas ini yang tidak menghisap rokok. Ni daripada pemerhatian saya. Majoriti pelajar yang menghisap rokok pada kelas ini dia menghisap rokok lebih daripada 10 batang sehari. Mereka bila ditanya oleh guru mereka berterus terang saja. Ni budak kelas belakang ni biasa Ada seorang pelajar yang tidak bekerja selalu mencuri wang ibunya RM1 untuk membeli rokok. Ni pun dia beritahu dengan cikgu bila kita dengar kita pergilah nasihat kan. Tapi dia nak dengar tak dengar tu terpulanglah sebab hidayah kan milik Allah Terdapat seorang pelajar lelaki bekerja untuk membantu perbelanjaan keluarganya selain untuk keperluan dirinya. Ni antara data-data ataupun evidence yang saya kumpulkan daripada pelajar, daripada temubual. Melalui temubual yang dibuat, majoriti pelajar lelaki yang bekerja menyatakan keluarga mereka tidak perlu mengeluarkan wang belanja untuk mereka, untuk diri mereka kerana mereka boleh menyara kehidupan mereka sendiri. Dan ini berlainan pula jika dibandingkan dengan pelajar perempuan yang tidak membuat kerja part time selepas sekolah. Seorang pelajar lelaki menyatakan dia memang tidak berminat langsung untuk belajar tetapi dipaksa oleh kedua ibu bapanya. Ini data-data yang sekumpul lah. Daripada dapatan temubual dengan pelajar, ini jelaslah menunjukkan mengapa pelajar lelaki sering mengantuk semasa sesi PDP dijalankan. Mereka kelihatan kurang berminat dan tidak memberi tumpuan kepada pelajaran mereka. Sebab utamanya ialah kerana mereka masih merasa letih. Ini antara sebahagian daripada refleksi PDP. Jadi lagi banyak. Puan, Assalamualaikum. Kita ada soalan daripada audiens kita. Baik. Okey, soalan ni, adakah perlu kita membuat pra and post test untuk membuat koleksi data ni Puan? Wah, cikgu ni tanya advance saya baru sangka satu tapak dia dah pergi. Bagus cikgu Justin ni semangat Okey. Ujian pra dan post kita boleh buat bergantung kepada kajian kita, bergantung kepada kesesuaian kajian kita cikgu. Dalam saya punya kajian ini pun saya ada buat ujian pra dan post. Nanti saya akan tunjukkanlah di mana saya letakkan ujian pra dan post. Kedudukannya pun bergantung cikgu. Dalam penulisan kajian tindakan, refleksi berlaku di 3 tempat. Yang pertama sekali, refleksi berlaku sebelum kita membuat kajian. Inilah macam mana kita boleh buat refleksi itu? Mesti ada pemerhatian. Kalau tidak ada pemerhatian, amat sukar untuk kita buat refleksi. Daripada pemerhatian itu nanti kita boleh inquire diri. Kita tanya diri kita, kenapa situasi ini berlaku? Jadi daripada pemerhatian itulah nanti kita buat. Okay? Jadi ujian pra dan post tu kita tengok tu bergantung kepada kajian. Cikgu tengok dulu pembentang saya. Tuan nanti lepas ni kalau ada sebarang soalan saya akan boleh cikgu Okey, masalah ponteng adalah satu lagi masalah yang pengkaji temui dalam kelas ini. Setiap hari tidak kurang daripada 3 orang. Tadi cikgu dalam refleksi PDP yang lalu saya jumpa ada banyak masalah. Nampak tak cikgu? Masalah murid tak minat belajar, masalah murid kerja part time, masalah murid masuk kelas mengantuk, masalah ponteng, ada banyak masalah cikgu. Jadi dan ni refleksi PDP yang lalu lah, maksudnya dalam pengajaran kita ni kita jumpa banyak masalah. Pengkaji pernah menembual 2 orang guru. Ni saya ambil lagi data daripada 2 orang guru yang pernah mengajar pelajar ini semasa mereka di tingkatan 3 dahulu. Jadi apa yang guru ini komen, dia kata ialah pelajar kelas ini memang teruk perangainya. Malas, suka ponteng, tak minat belajar dan tak boleh nak buat apa dengan mereka. Nampak cikgu? Ini adalah pernyataan yang dibagi oleh guru yang mengajar mereka semasa mereka di tingkatan 3. Okey. Jadi dalam refleksi ini juga cikgu boleh menyatakan bagaimana pengajaran kita.
Kita boleh katakan mungkin pengajaran kita yang terlalu teacher centered, ataupun kita ni terlalu garang, ataupun kita ni mengajar tidak berbagai cara, tidak melaksanakan 421. Ini antara satu faktor lagi lah yang menyumbang, yang menyebabkan murid-murid tu bertambah tidak minat mata pelajaran kita. Itulah dia cikgu. Okey. Habis tu. Jadi dalam refleksi PDP yang lalu, cikgu nyatakan apakah masalah-masalah yang cikgu dapati dengan murid macam cikgu. Banyak tadi kan kalau kita jumpa antara masalah-masalah dia ponteng sekolah, ponteng kelas, kerja part time, tak minat mata pelajaran sains, macam-macam lagi kalau cikgu tengok kan. Jadi dalam 2.0 ni fokus yang cikgu daripada isu yang banyak, masalah banyak tadi, murid tak minat semua tadi, jadi kita nak fokus satu je isu. Apa isu yang kita nak fokuskan? Jadi fokus kepada satu isu dalam mata pelajaran dan terangkan masalah yang dihadapi semasa pengoperasian, kenapa ia berlaku. Lepas tu kita kena terangkan lagi, jika masalah ini kita tidak selesaikan, apa akan jadi pada masa akan datang. Dalam fokus ni kita kena tunjukkan kepentingan kajian kita, isu yang kita nak fokuskan dan apa pentingnya isu itu untuk kita tackle, untuk kita atasi. Contoh je kajian saya ini, banyak masalah yang perlu diatasi bagi pelajar kelas ini. Masalah utama yang saya nak tackle semasa saya buat kajian tindakan ini ialah pelajar kurang minat. Isu mereka kurang minat dengan mata pelajaran sains saya. Tu dia cikgu. Jadi saya merasakan amat perlu mewujudkan suasana pengajaran pembelajaran yang boleh menarik minat terutamanya pelajar lelaki. Jadi sebab kajian saya ni melibatkan jantina cikgu sebab dapati pelajar lelaki kurang berminat untuk belajar, sebab yang mengajar cikgu perempuan ni, yang buat soalan banyak ni majoriti cikgu perempuan kan. Jadi murid yang perempuan je suka belajar, murid lelaki tak suka belajar. Jadi ini satu cabaran pada saya lah. Jadi cuba cikgu tengok yang perenggan akhir. Pengkaji yakin sekiranya pengkaji tidak dapat mewujudkan suasana PDP yang menarik, maka banyak masalah lain akan timbul kerana pelajar tidak berminat untuk belajar. Kan? Kalau dia kerja part time tadi cikgu, dia dah kerja malam, kedai makan, malam dah kerja, lepas tu siang dia tak nak bangun dah. Ataupun kalau dia bangun pergi sekolah, dia masuk kelas dia akan tidur sebab dia dah berjaga sampai pukul 2, pukul 3 pagi kan. Jadi ini adalah cabaran. Jadi fokus saya adalah untuk macam mana saya nak mewujudkan PDP yang menarik minat untuk belajar-belajar. Bukan nak tingkatkan prestasi cikgu, nak tarik minat dulu. Ini dia. Jadi ini dia fokus. Jadi fokus tu kita ambil satu isu utama dan kita terangkan sekiranya kita tak atasi isu ini, apa akan jadi pada murid. Itu tu 2.0 cikgu. Okey, 3.0 objektif kajian. Objektif am ataupun objektif umum adalah ayatnya hendaklah berbentuk positif. Kita galakkan menggunakan ayat positif. Contohnya meningkatkan kemahiran murid membina ayat menggunakan struktur subjek, verb, agreement, melibatkan singular ataupun plural verb. Okey. Jadi ini yang saya buat selepas kajian ini selesai dijalankan, pelajar-pelajar diharap mencapai objektif berikut. Ni meningkatkan minat. Cikgu tengok objektif umum saya meningkatkan minat pelajar terutamanya pelajar lelaki terhadap mata pelajaran sains. Ini antara objektif saya yang utama dalam kajian tindakan saya teknik studi ni. Okey. Okey. Jadi objektif khusus pula ditulis seperti biasa. Objektif perlu memenuhi syarat. Tadi kita tengok cikgu 3.0 objektif kajian, 3.1 objektif umum, 3.2 objektif khusus. Ni ditulis memenuhi syarat seperti dapat diukur, boleh dilaksana, relevan, menepati masalah yang dikaji. Contohlah seperti yang saya buat, mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih seronok. Seronok ni kita boleh lihat, kita boleh ukur dengan pemerhatian. Macam mana gaya pembelajaran murid seronok dengan tak seronok. Kan cikgu kan? Mewujudkan persaingan yang sihat di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Jadi bila saya wujudkan dalam kajian saya ini aktiviti kumpulan, maka saya nampak ada persaingan yang sihat. Saya boleh ukurlah melalui pemerhatian. Mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih bersemangat, kita boleh lihat dengan mata, ini saya nampak semasa saya menjalankan kajian. Mewujudkan pembelajaran lebih bermatlamat, mereka nak menang dalam kumpulan, dalam aktiviti kumpulan, mereka nak kumpulan mereka tempat pertama, jadi saya nampak matlamat itu ada dalam
kumpulan masing-masing dan meningkatkan prestasi. Inilah cikgu. Jadi bila semua 1, 2, 3, 4 ni dapat, insya-Allah pastinya yang kelima tu akan terlibatlah, maksudnya akan memberi kesan pada peningkatan prestasi mereka. Okey. Jadi kumpulan sasaran cikgu tadi 3 kan cikgu sekarang ni 4.0 itu kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran ni adalah satu kelompok pelajar yang anda kaji, bukan seluruh sekolah. Kalau dapat kajian tindakan ni adalah pelajar yang kita kaji. Contohnya katakan kita mengajar 2 kelas kan cikgu kan? Tapi kita nak gunakan satu teknik kepada kelas. Kita mengajar 2 kelas, tingkatan 4 sama contoh kan? Jadi sebenarnya kita boleh buat pada 2 kelas tu. Tapi kita ambil satu kelas. Tapi masa kita run kita bolehlah buat pada kelas yang sebelah juga. Tapi kita ambil satu kelas yang kita nampak yang lebih teruk lah daripada yang kelas tu. Kita tengok kelas A dengan B ni, yang A ni teruk sikit, yang B ni okey. Jadi kita cuba buat dengan kajian ni pada kelas yang A tadi. Okey. Jadi kajian ini melibatkan 20 orang pelajar 4 MPV yang terdiri daripada 10 orang pelajar lelaki dan 10 orang pelajar perempuan. Kenapa saya nyatakan dari segi jantina cikgu? Di sini kajian saya adalah fokus saya nampak pelajar lelaki kurang berminat untuk belajar berbanding dengan pelajar perempuan. Jadi sebab itulah saya huraikan daripada 20 orang ini berapa bilangan pelajar lelaki dan berapa bilangan pelajar perempuan. Kalau kajian cikgu yang melibatkan bahasa, contohnya kan bahasa Melayu, jadi masalah bahasa, jadi mungkin cikgu boleh buat kumpulan sasaran cikgu berapa jumlah murid, berapa bilangan murid kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India kan? Sebab di situ jadi bila orang melihat penulisan kita, mereka nampak okey kenapa kelas ini lemah bahasa Melayu ni, sebab mungkin majoriti dia daripada golongan pelajar-pelajar Cina, pelajar-pelajar India, ataupun kita tengok budak Melayu pun bahasa Melayu lemah. Contoh cikgu Okey. Jadi pelaksanaan tindakan 5.0, mula-mula kita tadi nampak cikgu kita dah buat refleksi PDP lalu. Lepas tu kita dah fokus. Jadi refleksi PDP lalu tu kita tinjau secara keseluruhan je. Okey, jadi sekarang ni kita pelaksanaan kajian, kita nak tinjau masalah itu dengan lebih dalam. Nampak cikgu? Jadi refleksi yang kedua berlaku di sini. Jadi kita nak tinjau masalah yang lebih dalam, huraikan secara terperinci cara-cara anda mengumpul maklumat sama ada melalui pemerhatian dalam kelas semasa murid memberi respon kepada soalan anda, pemeriksaan buku, latihan, temu bual, soal sendiri atau apa-apa. Mestinya semua ini tau cikgu. Yang mana evidence yang ada cikgu. Okey cikgu Okey, contoh yang kajian yang saya telah tulis, pelaksanaan tindakan tinjauan awal. Nampak cikgu Jadi 5.1 tinjauan awal. Rentetan daripada setiap hari terdapat pelajar yang ponteng sekolah dan sikap pelajar yang kelihatan tidak berminat untuk belajar ditambah pula dengan keputusan peperiksaan pertengahan tahun yang amat tidak memuaskan, mendorong pengkaji untuk mengetahui puncanya. Pengkaji telah membuat pemerhatian terhadap buku kedatangan kelas dan menemu buat pelajar secara rawak untuk mendapat maklumat lanjut. Jadi cikgu, saya daripada reflect, saya dapat lagi data secara terperinci dalam tinjauan awal ini. Cikgu Jadi apa yang, okey sekarang ni tinjauan awal saya ambil data daripada menemu bual, membuat pemerhatian terhadap buku kehadiran. Kalau dulu buku kehadiran lah, sekarang kita dah pakai kehadiran cikgu kan. Okey. Jadi 5.2 analisis tinjauan masalah. Jadi tadi saya tinjau saya beritahu saya tinjau dengan adanya pemerhatian. Lepas tu pemerhatian terhadap buku kedatangan murid dan menemu bual murid. Jadi daripada 3 pertinjauan tadi saya mesti analisis. Ini dikatakan analisis tinjauan masalah. Cikgu Okey. Boleh cikgu? Ini bercuma. Okey. Saya dah buatkan jadual atau apa bentuk data detail untuk menunjukkan bahawa anda telah mengumpul data maklumat untuk mengetahui punca bagaimana masalah itu timbul dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Okay. Jadi saya bagi contoh 5.2 analisis tinjauan awal. Kat sini tadi saya buat pemerhatian terhadap
buku kehadiran pelajar. Jadi daripada saya lihat register buku register, ni kajian saya buat pada tahun 2008 ni. Kajian ni saya tulis di peringkat international cikgu. Masa saya menulis ni, saya kena tulis dalam bahasa Inggeris. Dan pada masa tu kita pun tak berapa pandai bahasa Inggeris kan. Saya minta lah rakan-rakan guru-guru bahasa Inggeris saya membantu saya lah dalam menilai penulisan saya. Jadi masa itulah saya nampak kesan daripada diri saya juga. Kajiannya juga memberi kesan pada saya di mana saya bertambahlah kemahiran dalam penulisan bahasa Inggeris masa tu. Okey, tapi bentar kat sini saya bentar bahasa Melayu lah. Okey. Potensi sekolah merupakan satu lagi masalah yang agak serius dalam kelas ini. Jadi saya tunjukkan jadual. Ini evidence yang saya dapat dari register. Jadi dia dapat ini cikgu ini saya buat analisis. Dapat orang lelaki dan 4 orang pelajar perempuan tidak hadir ke sekolah lebih daripada 10 hari dan terdapat orang pelajar perempuan yang sudah 35 hari tidak datang ke sekolah. Setiap hari paling kurang 3 orang pelajar tidak datang sekolah. Ini dia pemerhatian melalui buku kehadiran tadi. Ini analisis tempuan. Melalui tempuan yang dijalankan didapati kebanyakan pelajar memberi alasan seperti berikut. Malas nak bangun pagi cikgu, menyampah melihat muka guru-guru tertentu. Inilah cikgu kalau kelas hujung kan, biasanya cikgu-cikgu datang dengan muka-muka harimau je kan, kita geram, kita tahan, kita pandang muka dia. Kita geram, kita tengok perangai murid-murid ni. Tapi sebenarnya murid ni pun menyampah tengok muka kita. Kan? Okey, tak siap kerja sekolah, malas nak belajar, peraturan sekolah ketat, dia kata peraturan sekolah diorang tunggal ketat masa tu. Okey, malas nak tengok muka budak-budak lelaki yang suka ejek pelajar perempuan. Kalau datang lewat kena denda, baik tak payah datang cikgu. Ini antara respon pelajar daripada temu bual yang saya buat. Okey, lepas tu dari segi pemerhatian pula. Saya semasa sesi pengajar dan belajar dapati pelajar lelaki dia amat tidak suka dengan penerangan dan ayat yang panjang. Yang banyak kerana mereka akan kelihatan mengantuk dan terus tidur. Inilah budak lelaki kelas hujung saya tapi seronok mengajar mereka dengan berbagai-bagai perangai ni memang betul-betul menguji kesabaran dan menjadikan kita lebih kreatif untuk mengatasi masalah. Okey, patut pengkaji perhatikan dalam masa 15 minit je kalau pengkaji memberi penerangan dengan mengeluarkan buah fakta sains dalam bentuk ayat, 8 daripada 10 orang lelaki akan mula kelihatan menguap dan malah ada yang terus merebah ke kepala atas meja. Jadi bila kita tegur dia, mereka akan minta kebenaran ke tandas dan hilang hampir 15 minit kemudian masuk ke kelas dengan selamba. Bagi pelajar perempuan hanya terdapat seorang hingga 2 orang saja pelajar yang kelihatan mengantuk. Yang lain tu cover. Tapi bila kita buat ujian sama je. Itulah dia. Ini antara analisis pemerhatian. Ni kita panggil analisis tinjauan masalah tadilah cikgu. Jadi bila cikgu tak tulis 5.1 ni tinjauan awal ni cikgu gunakan apa? Maksudnya pemerhatian, kalau katakan soal selidik ada soal selidik, temu bual, yang mana satu ada. Jadi analisis cikgu analisis lah apa yang cikgu perhatikan tadi. Tu dia. Okey. Lepas tu tindakan 5.3 tindakan yang dijalankan. Okey. Jadi ini yang sangat-sangat penting cikgu. Dalam kajian tindakan ni, penulisan tindakan yang dijalankan ni, cikgu perlu menulis secara detail. Di mana seolah-olahnya bila pembaca tu membaca penulisan cikgu, pembaca tu tak perlu tanya cikgu, apa yang cikgu buat ni? Macam contohnya cikgu kata cikgu menjalankan projek teknik steady. Lepas tu bila cikgu tulis, pembaca baca, dia masih tak dapat bayangkan apakah aktiviti yang cikgu run dalam projek cikgu itu, dalam intervensi cikgu itu. Jadi itu adalah penulisan yang lemah lah. Sebaiknya cikgu tulis semua aktiviti, bahan-bahan dan apa yang cikgu gunakan secara detail dalam tindakan yang dijalankan ini. Inilah dia pentingnya kenapa cikgu selain daripada kita melihat impak, kita nak lihatlah supaya tindakan yang cikgu jalankan di peringkat sekolah cikgu, mungkin guru-guru lain yang membaca boleh menggunakan intervensi cikgu di sekolah mereka. Kalau tak boleh gunakan 100% pun mungkin mereka boleh menggunakan intervensi cikgu dengan sedikit modifikasi. Cikgu Okey, ini dia contoh seperti tindakan yang dijalankan. Jadi saya gunakan teknik steady, saya terangkan apa itu steady. Lepas tu saya terangkan bagaimana saya menjalankan teknik ini satu persatu cikgu.
7 set ni saya terangkanlah sesi perbincangan dihadkan masa Jadi dalam teknik ni pengkaji menggunakan gambar sebagai bahan rangsangan untuk memahami sesuatu konsep sains. Pelajar akan melihat gambar sambil mendengar penerangan dan dari pengkaji. Teknik ini mengutamakan aktiviti dalam kumpulan dan setiap aktiviti akan dipertandingkan antara kumpulan. Keadaan ini dapat mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan pelajar. Pelajar akan sentiasa bersemangat untuk menang. Pengkaji telah menyediakan 7 set aktiviti menggunakan visual seperti gambar, jadual, raja dan sebagainya. Cikgu masa saya menulis cikgu, bila EPRD memperkenalkan penulisan pembudayaan, saya nampak cikgu penulisan pembudayaan yang diperkenalkan oleh EPRD lebih menarik dan di situlah sebenarnya dia mengajar cikgu lebih memahami apa itu refleksi, apa itu pemerhatian, apa itu inquiry kendiri. Jadi masa saya menulis ni pada tahun 2008 ini, saya tidak diberi pendedahan tentang itu. Jadi ada juga penyataan saya ni yang contohnya kalau cikgu tengok keadaan ini dapat mewujudkan suasana persaingan sihat di kalangan pelajar. Ini adalah merupakan ayat refleksi kan? Okey, tapi tak apa. Okey, pelajar akan sentiasa bersemangat untuk menang. Pengkaji telah menyediakan 7 set aktiviti yang menggunakan visual seperti gambar, jadual, raja, animasi dan sebagainya yang berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Pelajar akan dibahagikan kepada 6 kumpulan. Ini di mana setiap kumpulan terdiri daripada 3 orang mengikut jantina yang sama. Lembaran kerja akan diberi kepada setiap kumpulan. Sesi perbincangan dihadkan dengan masa tertentu dan kumpulan yang berjaya menyiapkan perbincangan mereka sebelum masa yang diperuntukkan akan diberi markah bonus. Inilah dia cikgu ni menyebabkan mereka termotivasi. Budak kelas belakang ni bila kita bagi perkara macam ni, dia lebih motivasi cikgu. Dan alhamdulillah masa kajian saya nampak kesan dia cikgu Kumpulan pertama akan diberi 5 markah dan kumpulan kedua akan diberi 3 markah bonus. Selepas perbincangan dalam kumpulan, hasil dapatan setiap kumpulan akan disemak oleh kumpulan lain di mana pengkaji akan memberi penerangan untuk setiap jawapan. Jumlah markah diperoleh bagi setiap kumpulan akan dikira di akhir kajian. Kumpulan yang berjaya mengumpul paling banyak markah diberi hadiah. Kajian ini membolehkan pengkaji membuat perbandingan cara pembelajaran pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Nampak cikgu? Okey, jadi ni pelaksanaan tindakan dan pemerhatian dan penilaian cikgu. Tengok contoh saya bagi cikgu ni saya membuat 7 aktiviti. Jadi pelaksanaan dan pemerhatian saya terangkan satu-satu aktiviti itu. Aktiviti pertama saya buat apa, aktiviti kedua saya buat apa, aktiviti ketiga saya buat apa, aktiviti keempat saya buat apa. Aktiviti kelima saya buat apa, aktiviti keenam saya buat apa, aktiviti ketujuh saya buat apa. Nampak cikgu Jadi dalam pelaksanaan tindakan ni kita perlu terangkan dengan sedetail-detail ni lah. Jelas supaya bila orang lain membaca kajian kita, mereka terus boleh faham daripada penulisan kita. Itu yang paling penting cikgu. Okay, cikgu Okey. Jadi 5.41 analisis pencapaian pelajar. Ni dia cikgu. Tadi ada yang kata tentang ujian pra cikgu Jadi bergantung kepada kajian. Macam kajian saya ni cikgu, saya jadikan ujian topikal 2 ni sebagai ujian pra. Kenapa cikgu Sebab untuk ujian topikal 1 ni, ini adalah bidang biologi. Kalau sains bidang biologi contohnya body coordination koordinasi badan Jadi yang ini bidang biologi. Jadi kalau cikgu tengok keputusan murid, nama pelajar kita jangan letakkan nama dia, kita sembunyikan nama dia, kita taggingkan dia dengan pelajar 1, pelajar 2 atau pelajar A, pelajar B. Dia untuk menjaga nama pelajar lah. Nanti kalau kita letak nama sebenar pelajar ni mungkin boleh sue kita, boleh saman kita sebab kita menulis tentangnya dalam penulisan kita. Itu bahaya cikgu. Jadi kita letakkan nama berdasarkan tagging begini. Lepas tu bila saya lihat pelajar saya peperiksaan untuk bidang biologi, mereka dapat markah yang agak tinggi lah walaupun ada yang gagal. Tapi untuk ujian topikal 2 ni, ni adalah bab bidang kimia. Jadi bila saya buat bidang kimia, saya dapati markah mereka rendah. Jadi ujian teknik studi ni pun bidang kimia. Dia nampak cikgu, ujian pra saya adalah ini. Dia bergantung pada kajian cikgu. Kesesuaian. Okey. Lepas tu selain daripada itu saya buat analisis soal selidik. Inilah analisis soal selidik. Di semasa pelaksanaan tindakan tadilah. Tadi saya ambil result, lepas tu ni analisis soal selidik. Saya gunakan skala bercorak Likert cikgu di mana kalau 5 tu sangat setuju, 1 tu sangat tidak setuju. Jadi saya dapati, saya cari purata lah. Cara nak cari purata tu katakan kita ada 20 orang murid, 5 orang pilih sangat setuju.
15 orang pilih setuju saja. Jadi kita ambil 5 orang tadi darab dengan skor 5. 5 orang darab dengan skor 5, jumlahkan. Lepas tu 15 orang darab dengan skor 4 sebab skor 4 tu setuju. Jadi dapat jumlah tu kita jumlahkan, lepas tu kita bahagikan dengan bilangan murid kita. Bilangan murid kita adalah 20 orang. Jadi kita akan dapatlah purata ni 4.6. Boleh cikgu jadi nak cari purata tu kita ambil bilangan murid darab dengan skor dia. Lepas tu bilangan murid darab dengan skor tu, lepas tu kita jumlahkan, lepas tu kita bagikan dengan bilangan murid. So kita akan dapatlah purata. Jadi kalau cikgu tengok ni, contohnya saya tunjuk yang pertama, item pertama saya suka aktiviti yang dijalankan dalam teknik steady. Jadi saya dapat jumlah skor 92, bila saya bagikan dengan 20, saya dapat 4.6. Bermakna bila kita tengok ini je, kita dapat bayangkan bahawa murid, jawapan mereka di antara 5, skor 5 dengan skor 4. Skor 5 dengan skor 4. Jadi kalau kita nak buat item ni cikgu, kita pastikan satu untuk satu. Janganlah kita tulis saya suka aktiviti yang dijalankan dalam teknik steady dan saya merasa seronok dengan teknik ini. Jadi ada dua benda tu. Kalau dapat satu suka, yang item kedua seronok, kita jangan kita gabungkan cikgu. Itu dia lah sedikit bimbingan untuk membuat soalan selidik lah, membina item soalan selidik. Lepas tu saya juga ada membuat soalan terbuka yang dikemukakan tentang pandangan pelajar terhadap teknik steady saya ni. Menunjukkan semua murid setuju dengan menggunakan teknik steady. Mereka menyatakan mereka seronok belajar. Ada dalam kalangan pelajar ni menyatakan dengan teknik steady mereka tidak mengantuk. Sebab masa dalam teknik ni saya sentiasa tunjukkan animasi, gambar, penerangan dengan gambar. Memang tak bercakap sangat ni, gambar banyak. Sebab lagipun masa ni kena mengajar dalam bahasa Inggeris. Budak kelas hujung cikgu-cikgu faham lah macam mana kan. Ada juga pelajar menyatakan teknik steady dapat mewujudkan semangat, semangat bekerjasama dalam kumpulan dan semangat daya saing. Ini daripada temu bual saya lah dengan beberapa orang pelajar. Ada pelajar komen best gila dan ada juga pelajar mencadangkan agar teknik steady ini diteruskan hingga ke anak cucu. Wah, semangat dia. Ni budak-budak ni katalah. Okey. Lepas tu saya buat analisis pemerhatian. Nampak cikgu Tadi saya gunakan ulang sini. Yang ni saya analisis pencapaian murid. Lepas tu analisis soal selidik. Lepas tu analisis pemerhatian. Bergantung kepada apa yang cikgu nak analisis. Katakan kalau cikgu hanya nak buat pemerhatian, cikgu nak buat ujian pra dan pasca tadi sebagai analisis, sebagai pemerhatian, ujian pra dan pasca dengan temu bual. Okey, dah cukup, tak ada masalah. Cikgu boleh gunakan apa-apa instrumen, tak kisah cikgu saya gunakan pemerhatian, soal selidik, temu bual, lepas tu analisis keputusan dia. 4 benda tu lah saya gunakan dalam kajian saya ni. Jadi daripada pemerhatian ni, suasana pengajar pelajar bilik darjah menunjukkan perubahan yang agak ketara. Sebelum kajian dijalankan, didapati majoriti pelajar lelaki kelihatan mengantuk dan ada yang tidur, tetapi semasa teknik steady dilaksanakan tidak ada seorang pun pelajar tidur. Nampak cikgu Semasa sesi perbincangan dalam kumpulan, didapati pada peringkat permulaan teknik ini diperkenalkan, terdapat beberapa orang pelajar tidak melibatkan diri dalam kumpulan, tetapi selepas beberapa aktiviti dijalankan, didapati pelajar tadi mula melibatkan diri secara aktif dalam kumpulan. Mereka sentiasa kelihatan bersemangat berbincang untuk menyiapkan tugas. Nampak tu cikgu, ini adalah dapatan pemerhatian saya semasa saya membuat pemerhatian, semasa saya menjalankan kajian tindakan ni. Semasa refleksi semasa kajian tu. Okey cikgu Okey, lepas habis tu cikgu, kita terus pergi kepada 5.5 refleksi kajian. Ini adalah refleksi keseluruhan kajian kita. Seelok-eloknya cikgu untuk refleksi keseluruhan kajian, dalam penulisan yang baik cikgu reflect murid, reflect dari aspek cikgu sebagai pengkaji dan sekitar. Tapi untuk kajian saya ini, saya hanya reflect murid dengan pengkaji je. Saya tak reflect sekitar sebab masa tu ilmu kajian tindakan belum cukup di dada cikgu Okey, jadi reflect ni sepanjang teknik steady dijalankan, jumlah pelajar yang ponten sekolah berkurang. Ini refleksi keseluruhan lah dari aspek pelajar. Tidak terdapat pelajar yang ponten kelas, pelajar sentiasa menantikan apakah aktiviti yang akan dibuat oleh di makmal. Pelajar datang ke makmal mengikut waktu, seorang pelajar lelaki tidak jadi ponten sekolah untuk mengambil sains. Cikgu bayangkanlah seronok je sekolah beliau mengatakan lesen boleh ambil hari lain. Ini memang real yang saya temui dalam kajian ni sebenarnya cikgu
bila saya buat kajian tindakan ni di kelas belakang, cikgu memang banyak mengisahkan kita lah sebab biasanya kita selalu menuding jari ke arah pelajar lemah, kelas belakang, tak minat belajar, budak ni tak minat belajar, memang kita susah nak buat apa. Tapi sebenarnya mereka ini nak belajar, bergantung kepada kita sebenarnya. Itu tadi yang saya nampak lah daripada pengalaman saya mengajar kelas belakang, itu yang saya nampak. Okey, lepas tu ini antara yang saya dapat lah cikgu, refleksi kajian ni saya reflect dari aspek pelajar, keputusan ujian saya reflect jelas menunjukkan peningkatan prestasi, lepas tu kajian ni memberi peluang, ni saya reflect dari aspek saya. Kajian tindakan ini memberi peluang kepada pengkaji untuk mengenal pasti kelemahan dan kekurangan pada diri sendiri. Walaupun kita ni dah bergelar guru cemerlang, walaupun kita ni dah lama berkhidmat masa bertahun, katakan 20 tahun, 30 tahun pun, tapi tak semestinya kita dah perfect cikgu kan. Jadi bila kita laksanakan kajian tindakan, kita akan nampak apakah perkara-perkara yang kita perlu tambah baik dalam kita punya pengajaran. Selama ini pengkaji tidak peka dengan perbezaan pembelajaran pelajar lelaki berbanding pelajar perempuan. Ni ada sedikit reference lah yang pengkaji buat yang untuk mengukuhkan kajian. Jadi teknik steady telah berjaya memotivasikan pelajar, terutama pelajar lelaki supaya berminat untuk belajar sains. Jadi bila kita buat kajian tindakan ni berjaya cikgu, insya-Allah keputusan peperiksaan SPM sebenar pun akan menunjukkan pola keputusan yang sama cikgu, insya-Allah. Last sekali lah cadangan untuk kajian seterusnya. Jadi cikgu berikanlah apakah aspek lain yang anda ingin kaji atau aspek yang sama menggunakan tindakan atau aktiviti lain. Ni saya buatlah. Teknik steady telah membuka minda pengkaji pada satu lagi aspek yang perlu diambil berat, itu perbezaan cara pembelajaran pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Nampak cikgu? Jadi pengkaji perlu berusaha untuk memperbagaikan lagi kaedah pengajaran dan pelajaran pada masa akan datang supaya dapat menarik minat pelajar lelaki dan perempuan terhadap mata pelajaran sains dan seterusnya membolehkan pelajar lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM kelak. Okey, itu dia. Jadi kita last kali kita letakkanlah bibliografi. Kalau ada lampiran, cikgu letakkan lampiran. Okey, itu sahaja untuk Okey Puan Hajar. Di sini dironcak ada 2 soalan daripada audiens kita. Yang pertama daripada Cikgu Teo Min. Selamat petang Puan. Saya ingin bertanya, adakah jumlah minimum bilangan untuk satu kumpulan sasaran? Soalan kedua daripada Cikgu Nur Azura. Pembinaan soal selidik perlukah kesahihan dan kebolehpercayaan? Okey, 2 soalan daripada audiens kita Puan. Okey, dari segi bilangan pelajar yang terlibat lah kita tak galakkan bilangan yang terlalu besar. Biasanya kita sebagai guru kita akan mengajar satu kelas lah, biasa kan, satu kelas ataupun kita mengajar 5 kelas tapi kelas-kelas yang berbeza. Okey, jadi kan kalau katakan antara kelas yang kita ajar tadi, kita dapati kelas mana yang menghadapi masalah yang kita susah nak terangkan pada mereka. Sebenarnya kelas lain pun ada juga kan, tapi kelas yang kita nampak tu yang begitu ketara. Jadi kita mungkin boleh buat kajian tindakan di kelas itu. Ataupun cikgu, katakan dalam kelas itu kita ada 30 orang murid, daripada 30 orang murid tu 10 orang macam okey, tak ada masalah. Jadi 20 orang tu yang kita nampak ada masalah. Jadi kita mungkin perkenalkan intervensi kita pada yang 20 orang itu, di samping yang 10 orang tu kita bagilah latihan pengukuhan. Macam itulah. Okey. Yang kedua cikgu, yang kedua tadi berkaitan dengan macam makcik dah lupa ni. Berkaitan Soal sidik tu, borang soal sidik perlukah kesahihan dan kebolehpercayaan? Okey. Borang soal selidik tu kalau kita tengok, kita ni adalah action research kajian tindakan ni. Jadi kesahan dia ke kepercayaan kita lah yang buat cikgu daripada yang soalan yang kita buat tadi, kita macam tak adalah analisis yang canggih macam kita buat master kan. Jadi bila kita nampak macam saya tadi kan, saya nampak skor saya 4 ke 5, 4.6, 4.7, 4.3, tak ada pun 2 kan. Kalau 2 tu, kalau 1 tu sangat tidak setuju, kalau 2 tu tidak setuju. Jadi tak ada, atau yang 3 tu kurang setuju. Jadi tak ada pun ke arah itu. Jadi kat situ saya nampaklah kajian saya tu sangat berkesan. Sebab rata-rata murid menjawab antara 4 dengan 5 bila saya kira purata tu. Itulah jawapan yang saya boleh bagilah. Ada si kesahannya. Harap dapat menjawablah persoalan cikgu ya.
Okey Puan, soalan ketiga daripada Cikgu Menggala. Selamat petang Puan. Dalam kajian tindakan, boleh tak saya nyatakan nama murid secara terperinci? Yang ini kalau dapat kita macam etika dalam membuat kajian ni cikgu kalau ni elakkanlah dengan memberi nama lah. Mungkin cikgu boleh namakan pelajar 1 ataupun pelajar A, pelajar X jangan beri nama secara terperinci lah sebab kita nak jagalah nama baik cikgu-cikgu tu murid-murid tu kalau baik tu. Tapi kalau kita nak ceritakan yang tak baik kan okey, saya harap menjawab. Ada soalan lagi cikgu? Ada soalan lagi? Boleh ditanya di ruang chat ataupun boleh direct tanya kepada tuan penceramah kita. Saya tambah sedikit lah untuk pengetahuan cikgu. Apa yang format penulisan yang kita persetujui bersama lah selepas saya berbincang dengan Puan Citra yang kita persetujui bersama ini. Format penulisan ini cikgu adalah format penulisan EPRD cikgu yang EPRD ni adalah merupakan pihak penganjur utama lah Kementerian Pendidikan dalam kajian tindakan. Sebenarnya cikgu kajian tindakan ni ada banyak format ada format IAB, ada format IPG. Kalau cikgu tengok format IPG pun dia ada beberapa format juga saya tengok. Jadi cikgu kalau katakan cikgu nak hantar kajian tindakan cikgu ini mengikut format apa bergantung pada pihak penganjur. Kalau katakan cikgu nak hantar dekat IPG, cikgu ikutlah format dia. Tak ada salah, tak ada betul. Kalau cikgu nak masuk IAB, cikgu hantar IAB. Ikut format IAB. Jadi dia tak ada salah, tak ada betul. Jangan kita pertikaikan ini macam ni. Tak perlu pertikaikan itu cikgu. Yang penting kitaran dalam kajian tindakan tu kita buat. Di mana ada elemen memerhati, merefleks, merancang, melaksana, memerhati semula, lepas tu mereflek. Itu untuk gelong yang pertama. Okey Puan, cikgu. Soalan berikutnya daripada Cikgu Umi Syahira. Okey, Assalamualaikum Puan, bolehkah jika kita ambil kajian lampau sebagai rujukan kajian tindakan kita? Boleh cikgu, boleh, tak ada masalah. Kalau cikgu nak gunakan kajian tindakan orang, contohnya kita dah baca kan, ada seorang itu dia buat kajian intervensi yang kita rasa menarik cikgu kan. Okey, lepas tu kita nak gunakan di kelas kita dengan sedikit modifikasi. Cikgu nak ubah suai sikit dengan murid cikgu kan. Cikgu boleh buat kajian tindakan tu dengan menggunakan teknik orang itu, tapi cikgu kena mention lah, kena tuliskan dalam laporan cikgu tu. Kajian ini ada ubah suai ataupun penambah baikkan daripada kajian yang saya ambil daripada siapa. Kena mention lah. Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey Puan, soalan berikutnya daripada Cikgu Muhammad Taufik. Berapakah bilangan muka surat bagi satu laporan kita ataupun bebas saja bilangan muka surat? Okey, soalan berikutnya, adakah pengkaji perlu membuat tinjauan literatur terlebih dahulu? Okey, menarik Okey, bilangan muka surat dulu bilangan muka surat kalau kita tengok, sebab itulah awalnya masa berbincang dengan Puan Citra kita nak suruh cikgu buat penulisan pembudayaan kajian tindakan. Jadi bila kita bincang pasal penulisan pembudayaan kajian tindakan, dia memang tidak ada limited muka surat. Tapi Puan Citra nanti nak buat percetakan, dia akan memberi kesan pada kos kan ataupun pada penglibatan. Kalau kita tulis seorang tulis terlalu panjang, dia akan menyebabkan penglibatan sedikit kan. Jadi di sini kita Puan Citra, selepas bincang Puan Citra menghadkan di mana 15 muka surat untuk kajian tindakan, dan saya rasa 15 muka surat ni just nice lah cikgu. Just nice dia bergantung pada penganjur lah. Oleh kerana PPD Jasin ni penganjur, maka penganjur mengatakan 15 muka surat, jadi cikgu kenalah ikut penganjur tu. Itu jawapan saya lah. Okey, perkara yang kedua itu tinjauan literatur tadi cikgu Ya, betul, dalam tinjauan kajian literatur. Okey, tinjauan literatur review tadi Okey, dalam kajian tindakan untuk literature review ni tidak wajib tidak diwajibkan berbanding dengan conventional writing tu. Kalau kita tengok penulisan kajian-kajian konvensional, literature sangat penting. Perlu daripada literature tu mereka akan merancang apakah
intervensi yang mereka nak buat tapi kajian tindakan literature tu tidaklah menjadi satu kewajipan, tapi kalau ada lagi bagus cikgu sebab apabila kita membuat kajian, contohnya kita buat kajian tentang motivasi, kita ambillah sedikit kata-kata motivasi daripada pembacaan kita contohnya kata-kata dalam diri manusia itu 80% ditentukan oleh sikapnya, 20% saja ditentukan oleh ilmunya. Jadi sikap paling utama. Jadi mengukuhkan lagi lah kita punya kajian itu, bahawa kajian kita tu relate dengan literature review yang kita dapat. Jadi dalam penulisan saya galakkanlah cikgu ambil paling kurang 1 ke 2 ke literature review, menunjukkan cikgu dia membaca lah. Itu dia. Itu cadangan saya. Tapi kalau tak ada, tak apa cikgu, tak ada masalah. Okey. Boleh cikgu Ya, soalan berikutnya daripada rakan-rakan guru di Jasin. Bolehkah kajian tindakan ini dibuat dalam bentuk grup, 2 ataupun bertiga? Boleh cikgu boleh Kalau cikgu nak buat bentuk grup boleh. Mungkin cikgu cikgu ada idea. Contoh katakan dalam masa PDPR ni, cikgu ada idea tapi cikgu ni memang jenis yang dari segi komputer ni tak berapa nak pandai kan, ada yang komputer fobia pula kan. Jadi mungkin cikgu nak dapatkan pertolongan kawan cikgu tu dari aspek menguruskan komputer kan, cikgu boleh buat dalam bentuk kumpulan. Idea cikgu ada. Ataupun ada juga cikgu yang ada idea tapi bila nak menulis tak pandai, jadi cikgu nak minta lah kawan cikgu yang pandai menulis ni tolong tuliskan untuk cikgu. Boleh juga, tak ada masalah. Jadi cikgu boleh buat dalam kumpulan. Minta maaf cikgu saya tak dapat tunjukkan muka sebab saya punya screen kamera problem. Okey Puan Hajar, okey ini lagi satu soalan daripada guru-guru di Jasin lah. Boleh tak Puan terangkan sekali lagi bentuk penulisan gaya EPRD? Gaya EPRD yang mana tu? Yang pembudayaan penulisan kajian tindakan? Pembudayaan. Laporan. Mohon cikgu confirmkan gaya EPRD yang mana cikgu nak. Yang saya bagi hari ini adalah yang EPRD punya. Laporan okey. Puan Hajar, gaya laporan dia? Yang saya bentangkan hari ini adalah gaya laporan EPRD lah. Okey. Memang hari ini saya dah berbincang dengan Puan Citra. Kita dah sama-sama setuju untuk saya menerangkan penulisan laporan yang akan dibukukan ni, yang akan dimasukkan dalam buku. Tapi penulisan pembudayaan tu kita tak tunjukkan sebab yang itu dia punya pages dia unlimited, jadi tak sesuai untuk kita bukukan. Tu dia, sebab itulah hari ini saya bentang memang exactly ikut EPRD. Kemungkinan pada September, akhir September ataupun Oktober ni EPRD akan keluarkan yang terbaru. Dia memandangkan yang ni nak dibukukan awal, jadi sebab tu kita ikut format yang ada. Itu yang penerangan saya sedikit lah. Okay, kita open, kita buka sesi soal jawab. Jika ada pertanyaan daripada tuan-tuan pengetua dan guru besar, jika ada sebarang kemuskilan yang inginkan penjelasan, kita bukalah untuk sesi soal jawab ni. Saya akan serahkan slide ini kepada Puan Citra untuk disebarluaskan sekiranya cikgu perlulah untuk melihat lagi sekali gaya tulisan, tak ada masalah. Okay, ada lagi soalan? Okay, Cikgu Husna ada nak bertanya? Seperti ada. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan tentang tarikh ataupun due date untuk penghantaran dan bila tarikh untuk memulakan penulisan ni, kita akan jawab pada sesi kedua sebentar lagi ya tuan-tuan puan-puan. Ada sesi kedua? Ada slot kedua lah Yang ni baru slot satu ni cikgu. Kita ada slot satu lagi daripada tuan penceramah lah. Okey, Puan Hajar, kita ada soalan. Okey, selamat petang Puan. Saya nak bertanya, sekarang ni kita dalam situasi pandemik. Adakah kita dibenarkan untuk membuat sesi temu bual secara maya? Adakah sesi temu bual secara maya ini
diterima pakai dalam soal sidik dan bolehkah menggunakan Google Form? Boleh, sangat-sangat boleh cikgu mengikut kesesuaian cikgu. Google Form ke ataupun Telegram, WhatsApp boleh. As long as boleh jadi buku. Okay? Boleh cikgu, sebenarnya kajian tindakan ialah satu kajian refleksi sendiri cikgu refleksi sendiri. Kita je tahu kajian kita ni betul ke tak betul. Kita je tahu kajian kita ni jujur. Tentulah. Tapi kalau kajian kita tu nampak betul-betul insya-Allah dia akan relate dengan sekitar kebiasaan kita. Nanti yang saya nampaklah sepanjang saya menjalankan kajian tindakan. Jadi bagaimana kita nak kumpulkan data, nak buat pemerhatian, nak buat temu bual, bergantung kepada itu tak ada masalah. Macam kita situasi PDPR ni kan, cikgu boleh gunakan Google Form, cikgu boleh gunakan Google Meet pun boleh cikgu masa Google Meet dengan murid, temu bual pun boleh. Tuan-tuan, puan-puan, barisan pengetua ibu besar, rakan-rakan guru, jika ada sebarang pertanyaan boleh bertanya sebelum kita berganjak ke sesi kedua petang ini. Ya, Cikgu Rosna. Ada nak tanya ke Cikgu Rosna? Kalau tak ni boleh type di ruang chat ya. Kalau boleh menggunakan ruang chat untuk salurkan pertanyaan cikgu. Okay, Puan Hajar, soalan berikutnya, adakah perlu disertakan evidence di dalam lampiran kita? Evidence tu dalam lampiran ni kalau katakan evidence tu banyak, rasanya tak perlulah cikgu Kalau contohnya macam keputusan ujian pasca pra dan pasca cikgu nak lampirkan kat belakang tu boleh saja Tapi dalam penulisan dalam yang nak dikompilkan ni rasa saya lampiran banyak-banyak tak ni kot sebab kita dah hadkan limited dia 15 pages kan. Jadi lampiran tu tak semestinya lah cikgu Okey. Ada soalan lagi cikgu? Kang Puan Citra marah kat saya Kang, lama sangat saya ambil slot dia. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan boleh Alright, okey. Puan Hajar, bolehkah sasaran pelajar kurang daripada 10 orang? Boleh cikgu. Kalau katakan dalam kelas cikgu tu ada 10 orang saja, jadi sasaran cikgu nak ambil 10 orang boleh. Ataupun katakan dalam kelas cikgu tu ada 15 orang. Lepas tu yang 5 orang tu tak ada masalah. Yang 10 orang tu masalah, boleh juga cikgu ambil, tak ada masalah. Tapi katakan kalau dalam kelas cikgu tu 15 orang tu ada masalah, tapi cikgu ambil 10 orang je sebagai sampel kata cikgu, itu kurang sesuai lah dalam kajian tindakan Kalau 15 orang tu sama-sama menghadapi masalah, cikgu kena ambil semua tu. Macam itulah. Okey. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh diteruskan bertanya di dalam ruang chat. Terusnya, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Hajar Sabiah binti Ninggar, pegawai SISC Plus Sektor Pembelajaran PPD Alor Gajah atas perkongsian sebentar tadi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Hajar. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada barisan audien kita di sini. Terima kasih. Seterusnya, kita teruskan sesi kedua kita pada petang ini. Majlis menjemput Puan Citra, pegawai SISC Plus Sektor Pembelajaran PPD Jasin untuk menyampaikan perkongsian beliau. Majlis sekali hormatnya mempersilakan. Salam sejahtera dan selamat petang. Cikgu boleh dengar suara saya? Boleh Puan Citra, boleh dengar. Okay. Boleh, clear. Okey. Terima kasih kepada moderator kita, Encik Masri. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia, mengamik dunia. Pendidikan berkualiti, insan terdidik
negara sejahtera. Yang dihormati Tuan PPD, Tuan Haji Baharudin, Barisan Timbalan PPD Jasin, pengetua, guru besar, warga pendidik dan juga pegawai PPD Jasin. Baiklah, jadi setelah kita dengar tentang kajian tindakan, lepas ini saya akan terangkan tentang penulisan artikel. Jadi ada dua perkara yang kita akan beri tumpuan dalam pencetakan tahun 2021 ya, cikgu. Jadi saya akan sharekan slide saya. Saya sudah boleh tak? Tak masuk lagi Sabar sabar cikgu lagi sikit je ni. Ada boleh. Rasa boleh. Tak boleh. Okey. Jadi seperti mana yang kami dah maklumkan, tahun 2021 kami akan buat perkongsian amalan terbaik, di mana dalam perkongsian ini kami akan membenarkan warga pendidik. Tak kisah, kami sebenarnya terbuka kepada seluruh Malaysia. Terbuka kepada seluruh Malaysia, maka semua penulis-penulis yang hantar pada kami akan terima, dan dua jenis penulisan yang kami terima kali ini adalah satu, kajian tindakan yang baru tadi adalah diterangkan oleh Puan Salvia. Terima kasih Puan Salvia. Dan yang kedua adalah penulisan artikel. Penulisan artikel. Kalau kita perhatikan untuk penulisan artikel ini, okey. So pertama, mengapa kita membuatkan pencetakan tersebut dan kita telah menggalakkan penulisan ini? Pertama, untuk membudayakan penulisan dalam kalangan warga pendidik. Itu tujuan utama kita. Supaya sebenarnya ramai warga pendidik kita, ramai guru-guru kita sebenarnya banyak telah melaksanakan inovasi dan juga intervensi di peringkat bilik darjah. Macam-macam mereka buat, tetapi mereka tidak mempunyai ilmu untuk membuat dalam dokumentasi. Itu yang tujuan kami adalah untuk membudayakan penulisan dalam kalangan warga pendidik. Baiklah, kedua adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran menulis. Contohnya disebabkan kita sekarang nak menulis tentang kajian tindakan, maka kita kena tahu apakah format dia. Jadi kita perlu ada kemahiran tersebut, barulah kita boleh menghasilkan kajian tindakan tersebut. Begitu juga untuk penulisan artikel. Kita perlu memberikan kemahiran itu kepada guru-guru kita supaya guru-guru kita dapat menghasilkan artikel-artikel ini yang boleh bukan saja untuk peringkat daerah tetapi juga untuk peringkat kebangsaan.
Baiklah, untuk objektif ketiga adalah menguasai kemahiran menulis dan mendokumentasikan secara sistematik dan tersusun. Jadi cikgu-cikgu kita ada kemahiran mengajar di dalam bilik darjah. Kita dah ada inovasi kita ada intervensi kita, tapi kita jarang membuat dokumentasi. Jadi ambillah peluang ini untuk kita memahami apakah format untuk penulisan kajian tindakan dan juga format untuk penulisan artikel supaya kita boleh dapat mendokumentasikan hasil kajian kita, hasil inovasi kita sampai boleh kita sebar luaskan, dapat buat perkongsian sampai ke negeri ataupun kebangsaan. Baiklah, ini adalah format dia. Okey, bahagian artikel ini, penulisan artikel ini, format dia adalah agak bebas. Agak bebas. Dia terpulang kepada tajuk yang kita pilih. Kalau kajian tindakan kita ikut EPRD. Jadi kita kena ikut EPRD kerana kita di PPD Jasin dah buat keputusan setelah saya bincang dengan Tuan PPD, kami dah buat keputusan bahawa penulisan kajian tindakan perlulah diberi tumpuan mengikut format EPRD. Itu dah untuk kajian tindakan. Tapi untuk penulisan artikel dia agak bebas. Yang penting inilah perkara-perkara yang perlu ada dalam penulisan artikel tersebut. Okay. Pertama, kita mesti mula dengan pengenalan. Untuk bahagian pengenalan, cikgu-cikgu boleh nyatakan secara umum apakah perkara yang cikgu ingin kongsi bersama. Contohnya, kalau cikgu nak berkongsi tentang norma baharu PDP, jadi cikgu akan tulis kat situ untuk pengenalan apakah dia norma baharu dalam PDP kita. Jadi cikgu akan tulis secara umum sahaja. Okey, tapi 2.0 pula kita akan pergi pada objektif. Kita akan tengok apakah objektif kita nak menulis tentang norma baharu PDP kita. Atau kita nak tulis tentang PLC. Jadi untuk pengenalan kita akan tulis tentang PLC. Jadi untuk bahagian 2.0 kita akan tulis objektif ataupun matlamat. Kita akan ceritakan tentang mengapa kita perlu melaksanakan PLC di peringkat sekolah. Jadi objektif perlu ada kat situ. Dia tak sama dengan kajian tindakan tapi dia adalah lebih umum cikgu. Mengapa kat sini saya ada tulis pernyataan masalah? Ini adalah lebih kepada inovasi. Kalau kita nak buat perkongsian artikel kita untuk inovasi, contoh cikgu, macam saya sendiri tahun 2020, saya ada inovasi saya sendiri. This is my card. Okay. Tapi saya tak sempat buat kajian. Bila saya tak dapat buat kajian, saya tak boleh buat penulisan tentang kajian tindakan terhadap inovasi saya. Jadi apa yang saya buat ialah untuk tahun 2020 saya menulis artikel tentang inovasi saya. This is my card. Jadi dalam bahagian 2.0 ni saya telah menyatakan pernyataan masalah saya mengapa saya nak buat inovasi tersebut. Jadi saya cerita kat situ mengapa saya nak buat inovasi tersebut. Apa isu yang saya perhatikan daripada sepanjang bimbingan saya, kemudian mengapa saya bawa inovasi tersebut dan bagaimana ia boleh selesaikan masalah. Jadi saya 2.0 ni pernyataan masalah. Jadi jangan cikgu keliru ya, objektif dan matlamat ini adalah lebih kepada penulisan artikel yang lebih menjurus kepada perkara-perkara umum. Contohnya kepimpinan instruksional ataupun penggunaan ICT dalam bilik darjah. Masalah penting kerana kita bukannya tumpu pada PDP sahaja tapi kita juga beri tumpuan kepada pengurusan sekolah. Kita juga beri tumpuan kepada bimbingan dan kaunseling. Maksudnya semua guru boleh hantar artikel mereka. Bukan tertumpu pada PDP sahaja tetapi semua bidang di dalam bilik di dalam sekolah, pengurusan sekolah, pengurusan HEM,
pengurusan kurikulum, bimbingan dan kaunseling, semua boleh ambil bahagian dalam perkongsian amalan terbaik ini. Jadi kita dah faham dah sekarang kalau nak tulis objektif ataupun matlamat, ia menjurus kepada penulisan umum tentang PLC, tentang masalah disiplin pelajar, amalan terbaik pelajar. Jadi kita nak cerita tentang umum. Tapi kalau penyataan masalah, ia lebih kepada inovasi kita. Mengapa kita nak buat inovasi tersebut? Jadi kena ada isu lah. Daripada isu lah kita akan ada inovasi kita. Jadi dekat 2.0 kita bahagian penyataan masalah, kita akan ceritakan inovasi kita. Mengapa isu tu, apa isu yang berlaku dan mengapa kita nak buat inovasi tersebut. Okey. Baiklah, 3.0 pelaksanaan. Kalau kita nak cerita tentang norma baharu PDP, kita kena cerita di sini bagaimana kita akan melaksanakan norma baharu dalam PDP kita. Apa perubahan-perubahan yang kita nak buat. Jadi pelaksanaan itu perlu diceritakan. Kalau kita nak ceritakan tentang PLC dan kepentingan dia, ini contoh-contoh saya bagi. Jadi cikgu-cikgu boleh tulis bagaimana PLC boleh berlaku di peringkat sekolah. Cikgu boleh terangkan satu persatu, cikgu terangkan kat situ. Dan kalau ia adalah inovasi, cikgu kena terangkan inovasi cikgu daripada permulaan sampai habis. Macam mana inovasi itu boleh digunakan di dalam bilik darjah. Cik terangkan satu persatu. Jadi itu adalah 3.0. 4.0 kesan dia. Jadi kalau PLC itu apa kesan dia kepada peringkat sekolah, apa kesan dia kepada guru, apa kesan dia kepada murid. Cikgu boleh terangkan secara lebih detail kat situ. Begitu juga kalau inovasi. Kalau kita nak gunakan inovasi kita dalam bentuk artikel, perlu terangkan apakah kesannya inovasi tersebut dalam bagi budak-budak kita atau bagi pelajar kita. Begitu juga dengan guru, apa kesan dia kepada guru. Kita boleh terangkan kat situ. Baiklah, 5.0 kita akan tulis tentang pandangan penulis dan juga cadangan penambahbaikan. Kita boleh tuliskan pandangan penulis, maksudnya kita terangkanlah apa pandangan cikgu sendiri tentang PDP secara norma baharu ataupun penggunaan ICT dalam PDPR tu macam mana, cikgu nak terangkan pula. Pandangan cikgu pula kat sini cikgu akan terangkan. Tapi kalau ini adalah inovasi, cikgu mestilah terangkan apakah cadangan penambahbaikan yang cikgu mungkin akan buat dalam inovasi cikgu sendiri. Itu yang cikgu boleh buat pada 5.0 pandangan penulis ataupun cadangan penambahbaikan. 6.0 kesimpulan. Akhirnya kita akan simpulkanlah, rumuskan apa pandangan cikgu ataupun kesimpulan yang cikgu nak uraikan di situ. Cikgu boleh bawa kat situ masa kesimpulan tersebut. Dan 7.0 kita ada rujukan. Kita ada rujukan apakah ada artikel-artikel yang cikgu dah baca, yang cikgu nak masukkan kat bahagian rujukan, cikgu akan nyatakan di sini. Boleh ya? Baiklah. Jadi ini adalah format untuk penulisan artikel, sangat mudah. Kami tidak mahu letakkan satu format yang agak terlalu strict sangat sampai cikgu kena ikut satu persatu. Tapi kajian tindakan lain cikgu. Memang kajian tindakan kita perlu kerana kita ikut EPRD. Tapi penulisan artikel untuk kali ini, inilah format yang kita dah tetapkan. Sekiranya cikgu ada idea lain untuk buat penambahbaikan, cikgu boleh bincang dengan saya nanti. Kerana penulisan artikel dia tak semestinya semua orang kena sama. Tak ada. Kami beri kebebasan kepada penulis-penulis dalam menulis artikel tersebut. Tapi kami memang harapkan 1 hingga 7 ni cikgu akan ikut. Baiklah. Tentang apakah yang akan berlaku dalam ni. Kerana format dah habis dah. Saya rasa cikgu dah faham dah. Tapi selepas ini saya akan terangkan tentang
penulisan ini sehingga sampai dia diterbitkan. Okay. Pertama cikgu, dalam penulisan ini hanya boleh menulis berkaitan tentang pendidikan sahaja. Jadi kalau cikgu ada idea penulisan artikel, cikgu nak tulis tentang politik, cikgu nak tulis tentang masalah masalah yang berlaku di kawasan perumahan cikgu, semua tu tak boleh. Kita hanya beri tumpuan pada pendidikan sahaja. Okay. Kedua, cikgu boleh pilih aspek apa yang cikgu nak cerita. Okay. Contohnya kalau cikgu nak cerita bahagian pengajaran dan pembelajaran ataupun bahagian pengurusan sekolah, dalam pengurusan sekolah itu sendiri ada kepada HEM, ada kepada akademik, ada kepada pentadbiran dan ada juga kepada co-curriculum. Jadi cikgu boleh GPK yang ada bersama saya ni boleh menulis tentang pengurusan tersebut. Ataupun inovasi. Kalau kita contohnya macam tahun 2019 kami dapat banyak inovasi dalam pengurusan sekolah. Jadi itu yang kami dah bukukan. Jadi cikgu boleh gunakan idea-idea, contohnya untuk mengisi rekod tentang kehadiran murid. Cikgu ada borang cikgu sendiri. Maka itu akan menjadi satu inovasi cikgu. Jadi itu terpulang pada cikgu nantilah. Bila cikgu hantar nanti baru kami akan tengok. Dan bimbingan kaunseling. Jangan lupa bimbingan kaunseling. Guru-guru bimbingan kaunseling juga mempunyai idea-idea mereka. Jadi cikgu boleh gunakan idea mereka supaya dan megalakkan mereka buat penulisan. Terbuka kepada semua lapisan guru dari seluruh Malaysia. Jadi tadi saya dah kata dah ini adalah peringkat kebangsaan. Jadi kami dah dapat dah belum buat apa-apa, kami dah mula dapat daripada Sarawak, kami dah dapat dah. Jadi cikgu ambillah peluang ini. Dan tentulah peluang ini saya lebihkan kepada Jasin. Jasin lah saya beri banyak peluang kali ini. Jadi ambillah peluang ini untuk cikgu membudayakan penulisan cikgu tersebut. Jangan risau cikgu. Mungkin masa cikgu menulis, cikgu dapati cikgu tak confident ataupun cikgu was-was, cikgu tak faham. Cikgu boleh menghubungi kami kerana di daerah kami, di PPD kami sendiri, Jasin, kami ada beberapa pegawai JU peringkat negeri, Negeri Melaka. Kami dah ada JU-JU-nya. Jadi kami ada panel-panel yang boleh bantu cikgu. Jadi bukannya kami nak cikgu buat sendiri, tapi kami sentiasa membimbing cikgu. Hanya cikgu perlu menulis. Dan kalau ada persoalan, cikgu boleh tanya pada saya dan rakan-rakan. Nanti cikgu akan masuk dalam Telegram, grup Telegram. Jadi kat situlah cikgu gunakan platform tu untuk tanya apa-apa soalan. Jadi kami akan gunakan platform itu juga untuk membimbing cikgu. Baiklah, semua penulisan ini termasuk kajian tindakan cikgu dan juga penulisan artikel. Kedua-duanya perlu dihantar pada kami sebelum 1 Oktober 2021. Perlu hantar sebelum 1 Oktober 2021, di mana selepas cikgu dah hantar, panel kami bukan saja terlibat ada di PPD Jasin, tapi kami juga ambil panel daripada PPD Alor Gajah dan juga PPD Melaka Tengah. Jadi panel-panel akan membaca dan akan semak, dan kalau ada apa-apa yang perlu dimurnikan, perlu dieditkan, kami akan rujuk balik pada penulis-penulis supaya mereka boleh buat penambahbaikan selepas itu. Dan semua yang terpilih, maksudnya daripada banyak-banyak penulisan yang kami terima nanti, 10 akan dipilih sebagai untuk pembentangan. Perkongsian amalan terbaik PPD Jasin. Kami akan buat secara live nanti. Secara live yang akan dibuat pada 1 November 2021. Ini cadangan kami. Kalau ada kekangan masa ataupun ada perlu dianjakkan, mungkin kita akan anjakkan mungkin dalam pertengahan bulan November. Tapi buat masa ni cadangan kami adalah 1 November kami akan pilih 10 yang terbaik dan akan buat pembentangan. Dan semua pembentang akan diberikan
cenderahati dan sijil, dan begitu juga semua penulis-penulis yang hantar kepada kami yang telah dimasukkan dalam buku amalan terbaik PPD Jasin akan diberikan sijil beserta dengan sebuah naskah nanti. Naskah yang dicetak nanti setiap penulis akan diberi. Okey. Baiklah, jadi syarat seterusnya cikgu, pastikan ia adalah asli. Kerana tadi saya dah tengok satu soalan yang mengatakan bagaimana kalau kajian itu telah dibuat pada tahun 2019. Okey, kalau kajian itu belum pernah dibentang dan belum pernah diterbit, maka masih diterima. Dan dia mestilah tajuk yang relevan. Tajuk yang relevan. Jadi kalau cikgu ada yang cikgu ni kadang-kadang ada dah tulis dah tapi tak sempat nak hantar ke mana-mana, maka cikgu simpan je. Ada cikgu macam tu. Jadi jangan risau cikgu. Cikgu boleh hantar kepada kami. Kami akan tengok sama ada ia adalah asli atau tidak. Dan kami akan tengok adakah ia pernah dibentang atau tidak dekat mana-mana pihak. Dan adakah ia relevan. Kalau tiga-tiga kategori ini memenuhi, kami akan terima. Tak ada masalah. Dan kajian cikgu, kajian tindakan dan penulisan artikel cikgu mestilah dalam dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Jadi saya rasa flow ni cikgu dah faham. Ini dia flow dia. Maksudnya hari ini kita dah buat taklimat 18 Ogos 2021 dan perlu hantar penulisan yang lengkap pada 1 Oktober 2021 dan pembentangan akan berlaku pada 1 November. Kalau ini yang dirancang, dan buku akan mula dicetak selepas semua dah edit, dah disemak dan sebagainya, maka mula dicetak pada bulan 12. Dengan harapan penghujung bulan 12 kami akan boleh buat majlis secara bersemuka untuk penyeraan sijil, cenderahati dan buku kepada penulis-penulis. Semua penulis akan diberi. Okey? Baiklah. Baiklah, sekarang kita pergi garis panduan penulisannya. Okey, yang seperti biasa, pertama kita perlulah font yang gunakan ialah Arial. Kemudian ia mestilah font 12. Jarak antara baris adalah 1.5, spacing dia adalah 1.5. Tajuk, jadual ataupun gambar raja. Kalau ada jadual, kalau ada jadual ataupun gambar raja, tajuknya perlulah ditulis di atas gambar raja ataupun jadual tersebut mengikut urutan. Maksudnya kalau gambar raja yang pertama, kalau dah 1, maka gambar raja kedua, ketiga diikutlah urutan tersebut. 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan untuk margin kita dah letak dah. Kiri mesti 5, kanan atas bawah mestilah 4 cm. Baiklah, nombor muka surat hendaklah ditulis di bawah sebelah kanan, bermula di halaman pengenalan dan berakhir di halaman rujukan. Jangan lupa cikgu. Kalau ada lampiran, maka dia akan anjak ke lampiran tu balik. Jadi maksudnya bukan dekat rujukan lah, ada dekat lampiran. Tapi saya memang harapkan kita ada gambar cikgu. Setiap penulis, tak kisah bahagian kajian tindakan ataupun penulisan artikel, perlu sertakan gambar-gambar. Jadi berapa banyak gambar yang nak sertakan terpulang pada cikgu, kerana nanti akhirnya kami yang akan pilih gambar tersebut yang memang sesuai, yang memang cantik, yang terang, tak pecah. Kita akan tengoklah spek-spek tu, baru kita pilih gambar tersebut. Jadi gambar yang akan dipilih mungkin 4-5 gambar saja. Tapi cikgu hantar banyak supaya dia akan memudahkan kerja kami untuk memilih nanti. Dan jumlah halaman bagi penulisan artikel adalah 6 hingga 8 muka surat sahaja cikgu. Ini termasuk lampiran. Ingat lampiran tu mungkin cikgu akan letakkan gambar-gambar. Jadi kami hanya berikan 6 hingga 8 muka surat sahaja untuk penulisan artikel. Manakala untuk penulisan tindakan kami beri sehingga 15 muka surat. Ini juga termasuk dengan
gambar-gambar. Dan ini adalah untuk bila kita nak hantar artikel ataupun kajian nanti, di hadapan bahagian atas sekali. Tulis tajuk, kemudian letakkan gambar. Ini rakan kita tahun lepas dah hantar ni. Ini contoh dia gambar dia, gambar kita, dan kemudian letakkan nama serta nama sekolah. Harap-harap betul-betul ikut cara ni supaya memudahkan kita untuk buat edit dalam buku nanti. Bila buat bahagian pencetakan, kami perlukan masa yang lama untuk edit banyak perkara. Jadi untuk memudahkan, kalau cikgu dapat ikut ini, senang untuk kita buat bahagian pencetakan nanti. Baiklah. Jadi dengan banyak faedah kita boleh dapat cikgu kalau kita buat penulisan ini. Dapat memudayakan penulisan kajian tindakan. Itu yang paling penting cikgu. Cikgu kita banyak buat intervensi, banyak buat inovasi. Macam-macam cikgu kita buat, tapi ruginya segala inovasi tersebut tidak pernah disebarluaskan pada rakan-rakan yang lain. Kadang-kadang idea cikgu memang sangat berguna untuk cikgu-cikgu yang lain yang memang menghadapi masalah yang sama. Tapi disebabkan kita tak pernah buat perkongsian dengan rakan-rakan kita, maka ada guru kita memang tak dapat idea dan agak lama juga mereka menghadapi masalah yang sama bersama dengan murid-muridnya. Jadi dengan dapat membudayakan penulisan kajian tindakan ataupun penulisan artikel ini, harap dapat rakan-rakan kita. Baiklah. Kita tengok lagi apakah boleh nanti kita juga akan memilih rakan-rakan guru ke peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Tahun lepas, tahun 2020 bila kami buat penulisan perkongsian amalan terbaik, beberapa rakan tersebut sekarang tengah buat perkongsian amalan terbaik di peringkat kebangsaan. Hari ini tengah berlaku. Kebanyakannya ada rakan-rakan yang sudah hantar artikel yang kami dah betulkan, kami dah bimbing mereka dan sekarang berada di peringkat kebangsaan. Jadi itu adalah peluang yang cikgu akan dapat. Dan perkongsian ini juga akan berlaku dalam secara Google Meet ataupun dalam talian. Jadi maksudnya bila cikgu buat pembentangan nanti, pembentangan cikgu tak semestinya hanya berlaku di daerah Jasin ataupun di negeri Melaka, tapi kami akan buat secara live YouTube dan akan buat perkongsian di satu Malaysia. Dan begitu juga kalau ada rakan yang tak dipilih, kerana kami dah kata perkongsian ini kami akan pilih untuk 10 orang sahaja. Jadi yang lain yang tak dipilih tu jangan risau cikgu boleh buat perkongsian di dalam sekolah masing-masing ataupun kami akan buat satu platform untuk membantu cikgu untuk buat perkongsian. Itu nanti kami akan bincangkan. Baiklah, kemudian kami juga akan sijil penghargaan. Memang setiap guru yang hantar penulisan akan diberi sijil dan bagi mereka yang membentang akan mendapat cenderahati dan sijilnya. Okey, dan buku juga. Setiap penulis akan diberi buku. Buku yang telah dicetak setiap cikgu akan diberi. Dan akhir sekali ia adalah sangat berguna untuk cikgu untuk kenaikan grade ataupun untuk permohonan GC ataupun mana-mana cikgu. Untuk mana-mana bahagian cikgu nak menggunakan buku ini sebagai bahan sokongan cikgu. Jadi ini adalah bahagian saya. Terima kasih, bahagian saya ni dah selesai. Kalau ada apa-apa soalan, boleh bantu. Puan Citra, ada soalan ya. Inovasi saya berbentuk abstrak dan tiada gambar-gambar. Adakah wajib untuk lampiran gambar? Ya, wajib cikgu. Kerana buku kami ni sebenarnya, ini saya ada contoh. Boleh nampak tak? Saya nak tunjuk sikit. Kali ini disebabkan kami nak penerbitan kami ni semuanya ada gambar je. Semua cikgu akan hantar gambar-gambar dia. Ada gambar-gambar dia. Ini buku kami ni.
Tuan Haji Baharudin dah semua ada gambar. Satu lampiran tu letaklah gambar-gambar dia supaya ia akan menjadi lebih menarik. Ini bukan jurnal cikgu, jangan salah faham. Ini bukan jurnal, ini adalah buku perkongsian amalan. Jadi kami nak letakkan gambar-gambar yang menunjukkan pelajar-pelajar kita yang terlibat dalam dan rakan-rakan guru yang terlibat dalam PLC. Semua cikgu-cikgu yang hantar pada kami, semuanya ada gambar. Kalau ada peluang nanti saya tunjukkan. Buku-buku ni boleh kita boleh lihat kalau cikgu boleh datang ke sini, kami boleh tunjuk. Soalan? Okey, soalan berikutnya. Berapa masa diberikan untuk penulisan artikel, dan soalan berikut adalah bolehkah tulis konten kajian, tindakan dan artikel berkaitan topik yang sama? Okey, kalau kita tempoh masa yang diberi seperti mana saya dah cakap tadi, 1 Oktober semua penulisan sama ada kajian tindakan ataupun penulisan artikel dua-dua kena submit pada kami lah. Kerana kami perlukan masa untuk semak, dan kami panel kami bukan sahaja daripada PPD Jasin tapi berada di daerah-daerah lain, di PPD Jasin dan sebagainya. Jadi kita perlukan masa untuk sebelum disembahkan nanti. Jadi sebab itu cikgu kena hantar 1 Oktober. Baiklah, tentang penulisan artikel sama dengan kajian tindakan, itu persoalan tadi Ibu. Boleh, tak ada masalah. Cikgu tulis kajian tindakan, kemudian cikgu tulis dalam bentuk penulisan artikel, kami terima, tak ada masalah. Dan artikel mestilah dalam 6 hingga 8 buku surat ya. Okey, soalan berikutnya Puan Citra. Penulisan perlu dihantar secara hard copy atau soft copy atau hantar melalui link tertentu yang akan dikongsikan? Okey. Semua penulisan nanti perlu hantar dalam link yang kami akan letakkan nanti, kami akan beri. Bila dah dekat nanti kami akan bagi. Dia mestilah dan boleh, kalau boleh buat dalam dokumen. Jangan buat dalam PDF. Jangan tukar kepada PDF. Buat dalam dokumen dia Word biasa supaya kami boleh edit dan kami boleh buat perkara-perkara kalau ejaan salah 1, 2 kan kami boleh betulkan. Sebab tu kami kalau boleh kami perlukan dalam bentuk dokumen Word supaya kami boleh edit sendiri. Kalau kesilapan yang dibuat tu adalah sangat remeh-temeh lah, maksudnya kita boleh betulkan. Tapi kalau dia melibatkan ayat demi ayat, itu yang kami akan pulangkan balik untuk dibetulkan. Jangan risau cikgu, nanti akan kami bimbing. Panel akan bimbing. Ada sebarang soalan, boleh bertanya direct ataupun tuan-tuan boleh mengisi di ruang chat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, admin telah berkongsi dengan anda semua link untuk kehadiran. Mohon tuan-tuan dan puan-puan mengisi link kehadiran yang telah dikongsikan di ruangan chat. So saya rasa kalau tak ada apa-apa soalan daripada rakan guru-guru, jadi saya ambil kesempatan ini, mohon maaf kerana mungkin bahasa saya tak berapa jelas ataupun mungkin penerangan saya kurang jelas. Jangan risau cikgu, semua guru-guru yang ingin menulis boleh WhatsApp saya rasa semua orang mesti dah tahu dan nombor telefon saya kan. Boleh WhatsApp saya ataupun Telegram saya yang cikgu berminat untuk menulis, supaya nombor cikgu saya boleh masukkan dalam grup penulisan, kerana kami sudah ada grup tu. Grup penulisan kami dah ada dah. Jadi kami siapa yang berminat saya akan joinkan
dan supaya cikgu akan dapat maklumat-maklumat yang terkini. Begitu juga semua slide. Hari ini Puan Salvia dah share slide-slide dia pada saya. Semua slide itu saya akan share pada cikgu hanya dalam Telegram tersebut. Jadi kalau cikgu nak menulis, jadi cikgu kena beritahu saya supaya saya boleh joinkan cikgu dalam grup Telegram penulisan kami supaya cikgu akan dapat semua maklumat-maklumat yang cikgu perlukan. Okey. Okey, nombor telefon saya. Okey, nombor telefon saya 016, okay, saya type kat sini cikgu 016 927 4407. Puan Citra. Jadi cikgu boleh terus boleh hantar Telegram ataupun WhatsApp saya join cikgu dalam grup. Itu saja dari saya. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada kedua tuan penceramah kita iaitu Puan Haja Salvia binti Ninggal, pegawai Sektor Pembelajaran PPD Alor Gajah, dan Puan Citra, pegawai Sektor Pembelajaran PPD Jasin atas perkongsian yang padat, penuh berilmu dan bermakna pada petang ini. Yang berusaha tuan PPD, hadirin hadirat sekalian, dengan penyampaian taklimat dan rumusan itu tadi, maka majlis ilmu kita telah sampai pada penghujungnya. Sebelum saya mengundurkan diri, sekali lagi diingatkan hadirin hadirat untuk mengisi kehadiran program kita pada petang ini yang linknya telah di-sharekan di ruang chat sebentar tadi. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jamangan, terima kasih daun keladi, budi tuan jadi kenangan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada tuan KPPD dan timbalan PPD Jasin atas kesudian tuan untuk bersama-sama kita pada petang ini. Sebelum majlis dilabuhkan, saya menyusun 10 jari memohon ribuan keampunan dan kemaafan jika ada sebarang kekurangan di sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik datang daripada Allah SWT dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Maka dengan ini berakhirlah majlis kita pada petang ini. Sekali lagi, jika ada sebarang pertanyaan kepada mereka yang berminat, bolehlah berhubung direct dengan Puan Citra yang nombornya telah dikongsikan sebentar tadi di dalam ruang chat. Majlis dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian semua untuk bersama-sama di dalam majlis perkongsian amalan terbaik penulisan kajian ilmiah ini.